Bangkit semula telah menerima anugerah pilihan terbaca popular berita harian 2018. Jadi, ini terus kepada founder Noh dalam kurang lebih dalam 40 minit macam tu. Bila ada soalan, saya akan diskusikan kepada founder Noh. Silakan founder. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beri salam di ruangan chat dan dah dijawab oleh sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih atas jemputan daripada pihak UMT. Dan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama-sama dengan saya pada hari ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita sama-sama hadiri pada hari ini sedikit sebanyak adalah manfaatnya, insya-Allah. Amin. Okey, boleh tak tolong tuliskan di ruangan chat. Kita cuba aktifkan ruangan chat sepanjang saya bercakap di sini sebab saya tak nak rasa keseorangan, rasa syok sendiri. Jadi boleh tak tuan-tuan dan puan-puan tolong tuliskan, adakah suara saya jelas? Berdengung ke, gema ke, ataupun okey dah clear, merdu gila dah. Okey, terima kasih. Okey, Puan Yaumi jelas. Puan Rahijan, Aini Zahida, Nur Hidayah, Masya Allah, Tuanku, Syuki, tu macam-macam nama indah-indah belaka ni semua kalau jadi penulis dah boleh sangat dah tu. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya berbesar hatilah hari ini, okey, terima jemputan daripada pihak UMT. Saya ni biasa kalau dah kita duduk Terengganu kan, jadi kalau kata masuk orang kata jemputan daripada Terengganu tu, dia punya sentimen tu excited lebih sikit. Walaupun kerja dekat rumah saja, tapi tetap juga excited, subhanallah. Okey, alhamdulillah. Okey, kebanyakan dia cakap jelas. Ada juga jelas bondaku sayang. Kemarin lagi kan. Rasa tua pula orang panggil bonda. Memang tujuan nama bonda gitulah. Baik tuan-tuan, saya sebenarnya kalau ada yang tanya kenapa lah nama bonda Noh ni kan. Sebab sebenarnya panggilan family, keluarga sebelah suami memang panggil bonda. Jadi itulah yang saya kekalkan. Okey, sebagai salah satu saya punya apa nama? Dia panggil nama pena. Okey, nama pena. So hari ni alhamdulillah kita bersama-sama dalam bengkel penulisan bonda Noh untuk modul apa ni? Okey, ni modul untuk ini modul untuk penulisan berkesan di media sosial. Okey, ini antara yang saya sempat bentangkan sebelum ini bersama-sama dengan pihak JKJR. Okey, JKJR yang dulu ingat tak, tahu tak sekarang JKJR sudah ditutup dan kebanyakan stafnya sudah diserap kepada JPJ. Okey, JKJR tuan-tuan tahu tak, rasanya pernah dengar tak? Saya sebelum dijemput ke JKJR sebenarnya saya tak tahu pun apa itu jabatan apa ke nama dia, subhanallah. Di bahagian khidmat kaunseling, okey, tentang keselamatan jalan raya. Okey, jabatan keselamatan jalan raya. Saya pun tak tahu. Nak menunjukkan apa dekat situ tuan-tuan, iaitu kegagalan. Okey, kegagalan mewar-warkan fungsi kepada masyarakat tentang kewujudan dia. Jadi hari ini kita nak cerita tentang bagaimana kita nak menggunakan media sosial untuk mewar-warkan kita punya institusi. Sangat-sangat penting sebab zaman sekarang kita mesti kelihatan. Okey, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita semua mesti kelihatan. Kalau kata bonda Noh, dia sebagai penulis, sebagai usahawan, saya mesti sentiasa kelihatan. Orang sentiasa tahu cerita-cerita saya. Begitu juga dengan UMT. UMT mesti sentiasa kelihatan di mata masyarakat, barulah dia tidak akan terbenam seperti yang berlaku kepada JKJR. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kegagalan kita dalam mempergunakan media sosial dengan berkesan adalah salah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab media sosial percuma, tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh kategorikan sebagai percuma. Kalau kita nak iklankan masuk TV, kalau kita nak iklankan dalam radio, tinggi kos dia. Betul tak? Jadi kalaulah sekiranya kita dapat memanfaatkan supaya menggunakan semua media sosial dengan berkesan, insya-Allah mudah-mudahan dia akan memberikan impak yang sangat besar. Baik. JKJR pun tak tahu. Kan ramai tak tahu kan? Sebab tu saya nak kata itu adalah satu kegagalan lah. Walaupun sebenarnya fungsinya sangat besar. Kalau saya nak kata JPJ
dengan JKDR sebenarnya lebih penting JKDR. Okey, sebab dia memberikan pemahaman kepada pemikiran orang. Kita tak perlu orang saman kita sebab tak pakai tali pinggang kalau kita sendiri dah automatik kita tahu tentang bahayanya. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini insya-Allah pada hari ini dalam masa 1 jam lebih kurang kita akan kongsikan sedikit. Okey? Saya akan buat sedikit perkongsian tentang media sosial, tapi boleh tak sebelum tu nak minta tuan-tuan dan puan-puan tolong type di ruangan chat. Yang pertama, saya ada beberapa soalan, saya nak buat sedikit survey. Boleh nak? Kita bersama-sama lah beri kerjasama sporting sikit. Saya nak tahu umur. Boleh tak tolong type di ruangan komen, saya nak tengok majoriti ni umur berapa ni. Sebab kita nak sesuaikan dengan konten. Boleh? Masing-masing boleh tolong tuliskan di ruangan komen agak-agak umur berapa. Kalau yang rasa malu tu boleh tulislah 50-an pun tengok. Ada orang tulis 50-an. Okey. Hadis. Alright, 44, 30-an, 37, 42, 33, subhanallah. Okey, 42. Oh, okey, Tuan Muhammad Wazir pun ada rupanya. Okey, alhamdulillah 40. Okey, majoriti 40-an, 30 lebih. Ini dah area umur berapa, orang kata umur berjaga-jaga dah ni. Okey, umur berjaga-jaga, Nabi kata umur 40 tu dah kena hati-hati. Okey, sekarang saya nak minta tolong, boleh tak tolong tuliskan tarikh lahir tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tarikh lahir, ingat tak? Ada tak orang yang lupa tarikh lahir dia? Kalau saya minta tolong tulis tarikh perkahwinan tu mungkin ada yang lupa tu. Terutama orang lelaki lah. Tapi ni nak minta tarikh lahir je ni. Okey, 13 Januari, 22 Januari, 15 Jun. Alright. 16 bulan 4, 10 Ogos. 5 bulan 3, siapa tu 5 bulan 3 sama dengan saya? Subhanallah. Kita berkongsi hari yang sama. Okey, 14 bulan 3, 9 Jun, 11 November, 17 bulan 6. Okey, sangat sporting semuanya. Tulis, ni kena ready lah hadiah. Okey, baik tuan-tuan. Soalan seterusnya, soalan terakhir daripada saya. Semua ready lah nak jawab ni. Okey, bilakah tarikh kematian tuan-tuan dan puan-puan? Bilakah tarikh kematian tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak tolong tulis di ruangan chat tu? Esok, lusa? Jangan ada tulis semalam ya. Anytime tak pasti. Okey, dalam rahsia Allah bila-bila anytime bagus rahsia Allah lagi. Ada orang tak tahu nak jawab apa. Tak ada soal. Subhanallah. Wallahu alam, harap dipanjangkan lagi. Itu dia. Dekat dah kot. Dia yang cakap dekat dah kot. Bila tak tahu. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Terima kasih di atas feedback yang sangat bagus. Orang warga UMT ni sporting lah. Saya kira macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita buat coaching online ni, kadang-kadang dia senyap aja kat kotak chat. Okey, jadi ni orang-orang hebat ni, orang-orang profesional ni, alhamdulillah memberikan sangat kerjasama kepada program kita hari ni. Kenapa saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan excited boleh tulis tarikh kelahiran kita, betul? Tapi bagaimana dengan tarikh kematian kita? Sebab benda ni masih rahsia, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan jawab di ruangan chat tadi, begitulah fakta dia. Okey, faktanya iaitulah tarikh kematian kita menjadi rahsia dan ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi persoalan sebelum kita pergi kepada bengkel penulisan media sosial, persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, apakah bekalan kita untuk berdepan dengan kematian? Ini yang sama-sama kita nak kena fikirkan. Baik, saya ada satu angka, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, rasa-rasa boleh jawab tak? 41,400. Siapa rasa dia boleh teka apakah angka ini? Okey, boleh tak tolong tuliskan jawapan di ruangan chat? Rasa-rasanya apa angka ni? 41,400. Jangan cakap jumlah royalty pun tenor. Okey, follower pun tenor dia tulis. Okey, lagi? Apa lagi? Agak-agak ni angka apa yang saya nak bagi ni tuan-tuan? Susah dia nak fikir tu ya. Jam, postcode. Okey, postcode Kelang. Subhanallah. Duit raya. Tu bahaya betul lah kalau saya dapat duit raya 41,400. Okey, lagi? Income. Itu dia. Income sebulan tu. Amin. Subhanallah. Tuan Adeli cakap nombor. Ya, memang nombor. Bukan abjad tu tuan. Okey. Ada lagi? Macam mana nak dengar suara benda ni? Ya, saya tak dapat dengar. Masya Allah. Macam mana nak dengar tu? Boleh tolong seorang PM dekat sahabat kita ni. Ada yang tertinggal. Suara tak dengar. Tak best Tengok muka dia. Tak guna apa pun. Okey. Patah perkataan sehari. Statistik social media.
Saya tanya ni apa ni, dia tulis balik 41,400. Geram je tengok jawapan dia tu kan. Subhanallah. Buku terbitan saya 41,400 pun. Bilangan jam dalam setahun. Subhanallah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, 41,400 adalah jumlah kematian yang berlaku pada tahun 2018. Okey, 2019 saya tak dapat lagi dia punya statistik. Tapi 41,400 adalah jumlah kematian, okey, yang berlaku pada tahun 2018. Ya betul Puan Ati, okey. Subhanallah, nak bagi tahu pada tuan-tuan, kitalah antara yang bertuah sangat pada hari ini kerana Allah masih beri nyawa. Okey, sebab ramai ni setiap hari kita membaca berita-berita kematian orang lain. Di surat khabar, di televisyen, ada yang dibunuh, ada yang orang kata meninggal sakit, ada yang kemalangan dan sebagainya. Dan kita tak tahu, okey, kesudahan hidup kita macam mana. Adakah kita akan mati di Kuala Terengganu? Adakah kita akan mati di Mekah? Dalam laut? Tak tahu. Wallahu a'lam. Allah sebut dalam Al-Quran, manusia takkan tahu di bumi mana mereka akan mati. Sebenarnya benda tu je pun dah menakutkan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah, hari ini kita ada satu benda, okey, yang sangat betul-betul kita perlu gunakan, iaitulah nyawa. Okey, nyawa. Jadi mari saya nak minta untuk kita mulakan sesi pada hari ini, boleh tak tuan-tuan, kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu. Okey, bersyukur terlebih dahulu. Okey, sorry saya jelas balik. Baik tuan-tuan, boleh tak kita sama-sama memulakan, okey, kita punya hari ini, sesi kita hari ini dengan satu perasaan iaitu syukur. Syukur kerana masih bernyawa, syukur kerana Allah masih beri peluang kepada kita untuk mengumpul berkalan berjumpa dengan Allah nanti. Okey, syukur alhamdulillah, boleh write down kita punya kotak chatmu. Kita banyak-banyakkan tulisan-tulisan yang positif. Okey, syukur alhamdulillah hidup lagi ni. Walaupun masalah banyak, walaupun ujian banyak, tapi syukur alhamdulillah hari ni kita masih bernyawa. Jadi sedikit pengenalan daripada Puan Ati tadi. Saya ingat panjang lebar lah pula diceritakan. Cuma nak bagi tahulah mungkin sekadar orang kata bila ramai tak kena benda no pun tak glamour kan, jarang keluar TV lah. Tapi alhamdulillah inilah antara pencapaian-pencapaian saya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu antaranya terpilih menerima hadiah buku paling popular daripada Asas Rawat Negara. Saya pernah dapat nombor 1, pernah dapat nombor 2, alhamdulillah. Okey, ini juga antara pencapaian saya, iaitu selalulah keluar ke surat khabar, media-media, okay, di televisyen, di IKIM. Kemudian tuan-tuan, kalau pergi di Popular, sebenarnya ada macam satu rak khas untuk jualan buku-buku Bondono. Okey, kemudian saya juga alhamdulillah terlibat sebagai penceramah sama ada secara online ataupun offline di seluruh negara. Dan hari ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di UMT. Nampak macam bagus saja Bondono. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, sebenarnya tiada daya dan kekuatan saya melainkan apa yang Allah izinkan sahaja. Saya sebenarnya orang kecil saja tuan-tuan dan puan-puan. Orang kecil saja. Okay? Apa yang berlaku, apa pun orang kata apa penghargaan yang orang beri kepada Bondono, bagi saya itulah semata-mata anugerah. Yang bukan semata-mata anugerah tetapi juga adalah satu amanah yang cuba untuk saya bawa, okay, ke dalam masyarakat, manfaatnya insya-Allah. Maka nak bagi tahu, apabila anda nak menulis sesuatu yang baik di media sosial, kena faham satu konsep, iaitu la haula wala quwata illa billah. Saya sudah kenal dengan ramai penulis yang dia suka pergi kursus penulisan. Pergi KL, dengar dia pula dekat Kedah, pergi Kedah. Lepas tu pergi pula kat Sabah. Pergi overseas pun pergi juga nak belajar menulis. Tetapi tak ada satu buku pun terhasil. Nak cerita apa, ilmu ada tetapi tidak ada ruang dan tidak ada peluang dan tidak ada idea macam mana nak kembangkan segala benda yang dalam fikiran dia. Makna kata apa? La haula wala quwata illa billah. Kita penuh sedar itu dulu tuan-tuan. Nak jadi penulis, anda mesti sedar bahawa aku nak jadi apa pun, tak kira lah nak berjaya macam mana pun, kalau Allah tidak izinkan, Masya Allah, mudah-mudahan kita sedar bahawa Allah adalah pemain utama takdir hidup kita. Maka rapatkanlah hubungan kita dengan Allah, insya Allah. Tuan-tuan, nak bagi tahu sebenarnya inilah Bondono.
yang orang tengok atas pentas tu. Kalau nak kira berapa kali agaknya saya diraikan di pentas utama Perpustakaan Negara dan juga di PWTC. Subhanallah. Tapi inilah saya tuan-tuan, iaitulah budak nakal. Okey, masa remaja saya duk sibuk main merempit lagi. Yang dulu pukul 12 malam masih lagi dekat panggung wayang. Bersepah-sepah lagi. Yang saya ni belajar solat betul-betul ni masa anak 3 tuan-tuan dan puan. Anak dah masuk 3 baru saya dapat istiqamah betul-betul solat. Dan betul-betul jaga aurat. Makna kata barulah belajar pakai sarung lengan, pakai stocking. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan, kecilnya saya ni. Tetapi saya nak bagi tahu. Hari ini tuan-tuan dan puan sama tak setuju dengan saya. Kita ni sejahat mana pun, jahat macam mana pun, tak kira lah apa dosa, apa pun jenayah yang kita buat. Ada kat rumah tengah-tengah sakit untuk masuk syurga, betul tak? Tolong tulis sikit dekat ruangan chat. Tolong tulis sikit tuan-tuan. Kita sejahat mana pun, sejahat mana pun manusia, dia tetap ada satu impian, iaitu nak masuk syurga. Betul ke tidak? Kan? Subhanallah. Jadi inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa yang saya sedang usahakan untuk saya lah. Okey, untuk saya. Saya berceramah dengan tuan-tuan perempuan ni pun bukan sebab duit. Hati tanya saya pun, Bonda Noh, berapa sebut harga nak tulis dalam borang? Sampai sekarang saya tak isi pun borang tu. Berapa nak bayar ni Bonda Noh? Kena juga Bonda Noh, kena cakap juga ni. Saya kata, ya Allah, saya ni memang tak pernah tetapkan. Saya tak pernah tetapkan, orang jemput saya cakap je lah. Orang bagi 100 lah, orang bagi 1000 lah. Kalau orang bagi sebakul buah lah. Orang cakap terima kasih pun terima kasih lah. Alhamdulillah. Sebab pendapat saya ialah, I just guna pentas-pentas yang Allah berikan ini ialah untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Okey, pahala-pahala untuk saya. Okey, bawa bekal, rezeki tu semua bawa aturan Allah. Nak kena ingat, banyak mana pun rezeki kita dapat, kalau dia tak berkat, benda tu habis begitu saja. Maka dekat situ, apa yang saya nak kata ialah, tidaklah masuk dalam pemikiran saya, tidaklah terlalu menguasai apa benda yang dipanggil sebagai imbuhan dunia itu. Okay, yang penting yang kita nak sebut, nak fikir, kita nak perkatakan hari ini tuan-tuan dan puan ialah tentang bekalan kita ke akhirat nanti. Maka itulah sebabnya saya terjebak dengan bidang penulisan. Okey, kalau saya tulis, kalau boleh nampaklah apa yang saya tulis di sini. Kalau ikutkan putus asa, aku juga sudah lama berputus asa. Tapi aku malu pada Tuhan. Di saat dia masih beri kesempatan, mana mungkin aku sia-siakan. Mana kata kita ni, yang dah lepas tu lepas dah tak boleh buat apa dah. Nak eraser pun tak boleh dah. Tapi apa yang kita boleh buat ialah merancang. Okay? Terus merancang apa yang kita nak buat seterusnya. Kenapa saya nak sebut benda-benda macam ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Nabi sebut 3 perkara kan. Ni semua orang profesional, orang tentera, orang UMT hebat-hebat semua ni. Nabi sebut 3 perkara. Yang pertama, apabila kita meninggal dunia ada 3 benda je. Apa dia? Ingat tak? Boleh tolong tulis tak kat ruangan chat? Apa agaknya? Nabi kata 3 benda je ni. Kalau dah mati-matilah, putus semua dah. Tak boleh buat apa dah. Ada 3 benda je boleh jalan. Apa dia? Yang pertama, ya, ilmu yang bermanfaat. Bagusnya. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Lajunya Puan Yaumi tulis. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Memang expert sungguh tu. Tuan-tuan, saya nak tanyalah kan. Agak-agaklah kita ni nak dapat rasa tenang sikit dengan doa anak yang soleh. Ada jaminan tak? Ni ramai mak-mak, ayah-ayah semua ni. Ada jaminan tak kita akan dapat doa anak yang soleh? Kita tak dapat jaminan. Kita mengharap tetapi tidak ada jaminan. Saya sebut kalau kita ni, anak kita imam di Makkah ke di Madinah pun, imam besar sekalipun, tapi sekiranya dia dah sibuk terima jemputan sana sini, kadang-kadang mungkin dia pun terlupa nak doakan kita. Okey, walaupun anak tu soleh, tetapi mungkin dia terlupa ni nak doakan kita. Tak banyak dah. Jadi nak cerita pada tuan-tuan dan perempuan, nombor 1 doa anak soleh ni bukan satu jaminan pada kita. Yang kedua apa? Sedekah jariah. Banyak tak duit tuan-tuan dan perempuan? Profesor, doktor semua ni. Banyak tak rasa tu? Okay, berapa banyak boleh sedekah setiap hari? Saya pun tak boleh bagi banyak sangat. Okay, kena berfikir juga ni tentang urusan dunia kita. Maka nak cerita sedekah jariah kini macam terhad jugalah kita nak bagi banyak mana. Kemudian kita ada pilihan yang ketiga tuan-tuan dan perempuan. Iaitu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang saya sedang buat ketika ini. Menyebarkan ilmu kepada tuan-tuan dan perempuan. Mana kata apa-apa yang saya sampaikan pada hari ini selama mana ia bermanfaat kepada tuan-tuan dan perempuan, maka saya dapat pahala, betul tak?
Maka inilah yang menyebabkan saya rasa semangat ni nak teruskan sesi pada hari ini, tuan-tuan. Jadi ceritanya, tuan-tuan, kenapa saya pilih bidang penulisan? Kerana semua orang akan mati, penulisannya akan hidup. Dan saya akan terus hidup mengutip pahala demi pahala menerusi penulisan saya. Saya tengoklah gambar ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok gambar ni. Satu almat surat, betul tak? Almat surat ni disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Mencari apakah hadis-hadis sahih, doa-doa Nabi, amalan Nabi. Dia bukukan. Kemudian Imam Hasan Al-Banna sudah lama meninggal dunia. Tetapi pahala masuk kat dia banyak tak setiap hari? Hai, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan mesti biasa amalkan pagi petang ni. Berapa banyak pahala Imam Hasan Al-Banna dapat setiap hari. Cemburu tak pada dia? Senangnya kerja dia. Kemudian saya ingat saya cemburu ni dekat pengasas buku Iqra. Nama dia Ustaz As'ad Humam. Saya tengok buku dia tu, saya kata, ya Allah, jealousnya lah. Lama dah dia ni meninggal, tapi pahala dia tak putus-putus masuk dalam kubur. Berapa ramai satu dunia ketika ini dia sedang baca Al-Quran hasil daripada buku ni. Berapa ramai tengah solat menggunakan bacaan-bacaan tersebut kerana hasil daripada buku ini. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, saya ni Bonda Noh ni yang nakal ni dulu ni, masa tu saya ingatlah, belum hijrah lagi pun masa tu, tapi waktu tu Allah dah terbitkan rasa cemburu kepada mereka. Masa tu saya fikir, ya Allah, boleh tak bagi aku macam ni? Tuan-tuan, saya tak pernah minat jadi penulis, tak ada bakat pun nak menulis, tetapi saya ada satu niat. Waktu tu saya ingat, saya doa, ya Allah, boleh tak bagi aku macam ni? Nak macam diorang, sebab dosa aku banyak sangat ni. Boleh tak bagi aku pahala berterusan macam ni? Subhanallah. Maka ketika itulah Allah, apa yang Allah bagi kepada saya. Saya nak tunjuk tuan-tuan dan perempuan bagaimana kekuatan niat akan membantu kejayaan anda. Anak saya bermasalah membaca. Allah bagi tu. Bagi masalah. Kita doa, ya Allah bagilah aku peluang macam ni. Tapi saya tak fikirlah tentang buku. Saya just fikir nak dapat pahala senang macam ni lah. Dah mati nanti nak dapat je pahala. Itu doa saya. Kemudian subhanallah, Allah bagi saya anak bermasalah, tak boleh membaca sehingga terlahirlah satu kaedah membaca yang dipanggil sebagai buku Express Eye. Belajar membaca Express Eye yang ketika ini memang menjadi fenomena di seluruh negara. Dah 14 tahun di pasaran. Itulah buku pertama saya, tuan-tuan dan perempuan, yang terhasil hanya kerana niat tadi. Okay, so clear nak? Kenapa saya nak cakap tentang ini? Kerana kita, tuan-tuan, kita nak merancang kematian kita. Tadi kita dah cerita tentang tarikh mati. Kita pun tak tahulah bila. Betul tak? Kalau rasa tahu, senang kan? Kalau rasa macam esok tahu dah esok mati, malam ni dah nak declare dulu kat Facebook, minta maaf semua. Apa-apa kesilapan saya, esok saya dah nak meninggal. Bolehlah nak declare macam tu. Kalau ada hutang, bolehlah datang tuntut pada saya nak bayar hari ni. Kita boleh merancang kematian kita. Kalau kita tahu tarikhnya. Tetapi sekarang tak tahu. Jadi antara tahu dan tak tahu, kita ada dua benda, iaitu harap dan takut. Khauf dan raja. Okey, dia benda ni jalan. Jalan serentak. Ini yang saya buat, tuan-tuan dan perempuan. Saya merancang kematian saya dengan cara merancang kehidupan saya. Merancang kehidupan. Hidup ni kita kena rancang dah. Maka tuan-tuan, hari ni nak tanyalah berapa ramai sahabat-sahabat kita di sini, okey, yang rasa nak berjaya juga. Nak jadi penulis. Ada tak? Tolong tulis dekat ruangan chat. Tolong bagi tahu tak minat. Ada yang tulis minat, tulis minat. Ada yang jawab kata tak tahulah minat ke tidak. Boleh, silakan. Mari kita tengok sahabat-sahabat kita yang bersama dengan sesi hari ini minat nak jadi penulis atau tidak. Ni saya banyak tulis kertas kerja saja, Encik Abdullah. Okey, cakap minat ni. Okey, Muhammad Johairi minat. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, ramai. Saya kena tulis research paper, orang akademik sangat ni. Bukan bidang saya, Puan Nuraini Ahmad kata. Bukan bidang macam Bonda Noh lah kan. Menulis ni bukan bidang sebenarnya, Puan Nuraini. Lepas tu minat nak sebarkan ilmu. Okey, Tuan Muhammad Wazir tengah buat. Alhamdulillah, buku apa dia tengah buat tu? Minat masa sekolah menengah pernah menulis, kata Puan Arfah. Kemudian ada Cik Muhammad Halim minat tapi tak pandai. Baik. Nak bagi tahu pada tuan-tuan dan perempuan, subhanallah, ia cuma perlu niat saja. Kita nak solat kan? Tapi kalau tak ada niat, tak jadi apa pun. Kita tonggang terbaliklah macam mana pun, rokok sujud pun, 1000 rakaat pun tak jadi apa pun. Benda paling penting ialah pada niat. Ini yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan. Mungkinlah Allah tunjukkan menerusi Bonda Noh.
Iaitulah saya ni masa sekolah, dari sekolah rendah ke sekolah menengah masuk U, tak ada orang kata, tulisan kau sedap betul baca. Cikgu pun tak puji. Kawan-kawan pun tak puji tuan-tuan. Nak ceritanya tak ada bakat langsung lah. Okey, minat, saya memang tak minat. Jangan kata minat menulis, minat baca pun tak minat. Mana kata novel dekat rumah saya, sewaktu saya menghasilkan novel pertama saya, tajuknya Saya Tunggu Awak. Ni novel tarbiyah ya. Novel tarbiyah Saya Tunggu Awak tu, ketika itu rumah saya pun tak ada novel. Saya bukan seorang yang minat menulis. Tetapi la haula wala quwata illa billah. Ayat ni very powerful. Apabila saya rasa, ya Allah, aku nak dapat pahala berterusan, maka Allah lorongkan satu demi satu jalan-jalan kejayaan saya dalam bidang penulisan. Subhanallah. Kenapa bidang penulisan? Kerana semua penulis akan mati, tulisan dia akan menghidupkan dia. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan kita kena faham. Okey, bagaimana kita sebenarnya perlu merancang kehidupan kita. Perlu merancang kehidupan kita supaya kematian kita itu jadi terancang. Ini ialah apa yang saya lakukan pada hari ini tuan-tuan, saya nak share. Saya nak share ni. Sebab anda akan nampak kenapa saya aktif di media sosial, kerana itulah tadi saya kata bekalan. Okey. Yang pertama, nampak tak ada Bondeno Resources, itu syarikat saya. Kemudian ada Kelab Sahabat Bondeno. Ini ialah kelab yang tidak ada langsung keuntungan. Okey, kami yang melaburkan duit, pergi rumah orang tua-tua, lagi pergi kalau ada kematian, pergi melawat, salurkan bantuan dan sebagainya. Ini Kelab Sahabat Bondeno. Kemudian ada Dropshipper Bondeno. Ini team sale, bahagian jualan. Saya ajar mereka, tuan-tuan dan perempuan, saya ajar mereka cara untuk cari duit. Subhanallah, bayangkan dalam masa Ramadan hari itu, dalam masa 2 minggu, saya ingat Puan Ati tahulah ni, Puan Ati pun dalam grup Dropshipper Bondeno. Grup Dropshipper Bondeno, bayangkan ada seorang ibu tunggal itu, dalam masa 2 minggu dia boleh dapat pendapatan sebanyak 4,000 hanya dengan menjual buku. Bagaimana saya sungguh-sungguh train mereka untuk belajar berniaga. Kemudian kita ada bercakap dengan cermin. Bercakap dengan cermin adalah ratusan penulis, okey, yang bergabung untuk menulis buku. Macam tu juga dengan Inspirasi Da'i. Akademi Bondeno ni apa? Akademi Bondeno adalah yang melatih penulis-penulis. Belajar membaca Express Art adalah saya latih para speaker. Tuan-tuan, para speaker. Okey, guru-guru yang memang hebat di seluruh Malaysia, ada 50 orang, mereka menjadi speaker saya untuk menyampaikan kaedah belajar membaca yang mudah. Kemudian Express Art Reading untuk bahasa Inggeris. Tuan-tuan, ini adalah usaha saya. Saya share kepada tuan-tuan dan perempuan supaya nampak, Bondeno bersungguhnya nak mati. Bersungguh nak mati, bukan bersungguh nak hidup ni. Bersungguh nak mati. Ajar. Nak kata, ada ilmu. Saya ilmu kecil je. Okey, sikit sangat ilmu saya nak banding orang-orang yang bersama dengan saya hari ini, tuan-tuan dan perempuan, semuanya level tinggi-tinggi belaka. Saya kecil saja, tapi apa yang saya tahu saya nak ajar. Apa yang saya tahu saya nak ajar. Kerana apa? Kerana kita mengharapkan, okey, apabila kita meninggal dunia, semua ilmu kita, pengalaman kita tidak reput sama-sama dengan jasad kita dalam kubur. Ini yang paling kita takut. Ruginya, sedangkan benda tu boleh terus bagi kita pahala demi pahala. Boleh terangkan kubur kita. Tapi kalau kita tak gunakan untuk penulisan, maka sayangnya tuan-tuan dan perempuan. Okey? Jadi ceritanya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, apabila kita nak menulis, big why kita mesti nampak jelas. My big why, Bondeno punya big why sangat jelas. Saya menulis kerana saya nak kumpul pahala. Sebab tu jangan pelik. Kalau saya buat program penulisan, dalam kata 30 orang, ada 5 saya taja. 5 orang saya taja. Dah Bondeno nak untung kat mana? Tuan-tuan, yang mana yang orang-orang lain yang bayar tu kan, keuntungan dia tu saya ambil untuk taja orang lain. Sebab big why saya jelas. Saya nak jalankan program ini supaya orang kata apa? Ramainya dapat manfaat daripada program-program tersebut. Jadi, ni ramai dah tanya nak bersama-sama dengan Kelab Sahabat Bondeno. Subhanallah, terima kasih. InsyaAllah kita boleh hidupkan Terengganu ni. UMT boleh jadi dia punya mastermind. Okay, Kelab Sahabat Bondeno adalah orang kata apa? Satu kelab yang untuk kita bantulah bersosial dengan masyarakat dalam, saya panggil sebagai lingkaran positif. Okay, lingkaran positif. Itu yang paling penting sekali. Baik. Jadi kitanya nak cerita hari ni, baru kita nak back ni, baru masuk ni, tadi intro je. Okey, baru nak masuk kepada tajuk utama kita, iaitulah khusus penulisan berkesan di media sosial. Okey, bagaimana nak buat penulisan berkesan di media sosial? Hari ni saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan yang hebat, subhanallah.
saya nak buat sedikit perkongsian penglibatan saya di media sosial. Alhamdulillah sudah pun bermula. Saya ingat seawal Facebook mula. Antara yang terawal lah sebab masa tu tahun 2007 saya dah ada buku pertama. Okey, buku pertama saya buku belajar membaca Express I. Ada ketak kat sini. Okey, tuan-tuan, buku belajar membaca Express I adalah buku pertama saya. Jadi waktu tu saya sudah mula menjual buku tersebut, menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Okey, dan saya sudah pun mula terlibat dengan media sosial. Walaupun sebelum ada Facebook, waktu tu dia ada macam forum-forum. Perasan tak ada banyak forum-forum dulu. Kita ada forum bicara jutawan, bicara Muslim, ada banyak forum. Waktu tu saya dah mula aktif. Okey, memang saya menggunakan nama Bonda Noor masa tu. Okey, sebagai saya punya nama panel. Yang sekarang kita nak sebut tentang penulisan berkesan. Rasa-rasa boleh tak tolong jawabkan di ruangan chat apa yang tuan-tuan faham tentang penulisan berkesan? Boleh tak rasa-rasanya? Ini saya menjangkakan mungkin tak selaju jawapan tanya tarikh lahir tadilah. Okey. Okey, ada yang jawab menusuk kalbu. Lagi keci, menarik minat sampai ke hati. Lagi? Apa agaknya? Penulisan berkesan. Apa yang tuan-tuan faham? Sampai kepada pembaca, okey. Melekat, itu dia. Memberi matlamat, hijrah. Menarik minat, diingati, jelas dan mudah faham, memberi makna. Tertusuk ke dada dahsyat bahasa Tuan Syamsul kita. Okey, maklumat and info yang hendak disampaikan dan didalami oleh pembaca. Menulis dari hati maka sampainya juga ke hati. Penulisan yang dapat memberi manfaat kepada orang. Pembaca baca sampai habis walaupun panjang. Okey, subhanallah, ni semua memang jawapan yang betul lah. Okey, tapi saya nak mudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita back kepada tugas penulis. Apa dia tugas penulis? Nak ceritalah kalau saya tanya apa tugas penulis tuan-tuan. Penulis kerja dia mempengaruhi orang lain. Penulis dia macam penceramah juga. Kerja dia mempengaruhi orang lain. Iaitu dia nak orang lain macam dia. Dia nak orang lain percaya apa yang dia percaya. Dia nak orang lain makan apa yang dia makan. Dia nak orang lain buat apa yang dia buat. Penulis kerjanya mempengaruhi orang lain. Sebab tu saya dalam bengkel penulisan saya selalu saya sebut apa? Bahaya tau jadi penulis ni. Sebab kerja kita mempengaruhi orang. Kalaulah kita pengaruh tu benda baik, subhanallah, alhamdulillah dapatlah banyak pahalanya. Tapi sekiranya lah yang kita cuba pengaruh tu adalah sesuatu yang kita salah faham. Kita sendiri tak ada ilmu. Kita sendiri memang buat silap. Maka tuan-tuan dan perempuan, berapa ramai orang yang terpengaruh dengan tulisan tersebut. Ni bahaya gila ni. Contohlah kalau nak kata tentang hukum. Okay, kita salah tulis hukum. Orang pun semua percaya, pegang kata-kata kita, pegang pada penulisan kita. Maka Allahu Akbar, kita perlulah menjawab dekat akhirat nanti. Bagaimana bahayanya kesan daripada penulisan. Okey, yang saya maksudkan penulisan berkesan. Kalau kita rujuk balik kepada takrif ataupun pekerja seorang penulis tadi, mempengaruhi kan. So, penulisan berkesan ialah penulisan yang berjaya mempengaruhi pembaca. Makna kata kalau penulis tu tengah happy, dia tulis benda happy, orang boleh ketawa. Okey, orang akan ketawa. Kalau sekiranya penulis dia share satu cerita yang sedih, dia menangis, tulis orang baca pun boleh menangis. Ini pengalaman saya sendiri. Apabila saya tulis sungguh-sungguh kan, tadi saya ada baca, ada yang tulis kata apa? Tulis dari hati sampai ke hati. That quote is very popular, right? Kita nak cerita tuan-tuan, bagaimana sesuatu yang memang kita tengah rasa, ada feel sangat, maka kita tulis benda tu, orang lain akan dapat feel tersebut. Ini ajaibnya kuasa penulisan. Tapi kalau kita tulis macam tak ada hati sangat, rasa macam terpaksa. Ni ramai tadi yang saya tengok kata saya kena siapkan tesis, siapkan kertas kerja semua kan. Tulis dengan hati tak tu? Nak tanya tu soalan. Tu sebab terpaksa kerja kan, kena siapkan. Maka taklah, dia tidak menjadi satu penulisan berkesan. Dia akan menjadi longgokan penulisan. Sebab tu UKM, kalau tengok pada UKM, dia setiap tahun. Okay, even tahun ni, tahun lepas pun kita dah buat juga. Mereka jemput Bonda Noor, tolong latih pelajar-pelajar pengajian Islam tahun akhir untuk menghasilkan penulisan yang berkesan. Maka saya latih mereka untuk menulis storytelling, kisah benar. Okey, kisah benar mereka masing-masing adalah tema-tema dia. Tuan-tuan, sebab apa? Dr. Rosmawati lah, dia punya ketua pengarah di situ, beritahu, dia kata Bonda Noor, dekat UKM ni berlambat gila buku tak laku. Buka store tu, berlambat gila. Nak cerita tak boleh masuk dekat masyarakat.
Kerana apa? Kita tengok dekat situ, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ahli akademik ramai menulis tanpa hati. Kerana ini adalah kerja mereka, kerana nak naik pangkat, kerana nak dapat gelaran-gelaran tertentu, tanpa hati. Okey, tetapi kalaulah sekiranya ia ditulis betul-betul sungguh kerana minat dia, insya-Allah benda tu akan naik. Benda tu akan kekal dan akan orang kata melonjak. Contohlah macam kita tengok Imam Ghazali kan. Ulama kan ramai. Tapi antara yang glamour betul kitab-kitab tulisannya siapa? Imam Ghazali, subhanallah. Jadi kat situ kita boleh nampak bagaimana Allah tunjukkan keberkesanan penulisan itu, dia boleh dimakan zaman. Zaman berzaman ni boleh kekal atau dipanggil sebagai tulisan malar hijau atau evergreen. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, siapa-siapa yang sekarang ni sedang menulis, tadi kata Tuan Wazir kita sedang menulis tu, make sure kita menulis memang dengan jiwa. Menulis dengan hati kita, insya-Allah dia akan jadi penulisan berkesan. Penulisan berkesan adalah penulisan yang kita tulis dengan perasaan kita. Okey, dengan hati kita. Dan ia berjaya mempengaruhi orang lain. Boleh faham tak? Okey, sekarang nak cerita tentang media sosial tuan-tuan. Subhanallah, media sosial kalau kita buat penulisan, dia tak sama macam kita tulis tesis. Tu kena clear. Tak sama macam kita tulis buku teks. Okey, tak sama macam novel pun tak sama. Kita macam saya kan tulis buku, tengok ni macam buku, contohlah buku ni. Ini ialah buku Pujuklah Hati. Antara buku saya sebenarnya tuan-tuan, dia sebenarnya gabungan 3 buku. Saya tunjuk contoh. Ini adalah buku Bonda Noor, 3 buah buku. Okey? Pujuklah Hati, Be Cool dengan Be Strong. 3 buku ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu adalah tulisan-tulisan saya, separuhnya ialah tulisan dari media sosial. Daripada Facebook. Saya tulis setiap hari di Facebook. Kalau sekiranya benda tu ada manfaat kepada orang macam mana saya nak tahu dia beri manfaat? Dia ada banyak share. Kadang beratus share, kadang beribu share. Makna kata benda tu memberi impact kepada hati orang lain, maka itu antara tulisan berkesan. Bila tulisan berkesan, saya kumpul tulisan-tulisan tersebut, saya jadikan buku. Okey, saya jadikan buku. Apabila benda tu nak dibukukan tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya dia tak sama dengan media sosial punya penulisan. Ni kena faham lah. Okey, kalau kata dalam media sosial saya boleh tulis, hello guys. GAIS kan, guys. Jangan lupa follow Bonda Noor, bla 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 bla. That is penulisan media sosial. Okey, bila saya jadikan buku, saya kena jaga betul-betul bahasa dia. Makna kata tuan-tuan, hari ni kita nak cerita tentang penulisan media sosial. Okey, media sosial ini, dia punya, orang kata apa? Tidak sama dengan penulisan yang lain. Okey, dia tidak sama. Berbeza. Kerana apa? Media sosial ni banyak pada santai-santai saja. Baik, saya nak share sikit lah. Jadi tuan-tuan, kita dah kongsi tentang bagaimana pentingnya. Kalau nak menulis, kena ada niat yang jelas, betul tak? Kita mesti ada niat yang jelas. Kenapa aku nak tulis benda ni? So you have to be very, very clear. Kedua, kita mesti ada strategi yang kemas. Niat je tak cukup, betul tak? Niat je, mana boleh. Macam saya lah. Saya menghasilkan buku novel pertama saya, tajuk Saya Tunggu Awak tu, tak ada strategi. That one just based kepada niat saja. Maka saya anggap benda tu macam pertolongan Allah sungguh tau. Tuan-tuan, saya nak share lah. Sebenarnya buku novel Saya Tunggu Awak tu, 640 muka surat, saya tulis, memang saya kira macam Allah betul-betul tak bagi tau dia benda ajaib dalam hidup saya. Iaitulah masa tu saya ingat saya pergi dekat IQ tau, Institut Al-Quran Terengganu Saya ada college ni. Saya pergi dekat situ, saya pergi join satu program dia panggil Seminar Hidayatul Salikin. Seminar Hidayatul Salikin. Okey, dalam seminar ini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak bagi tahu, saya rasa sangat terkesan dengan kitab Imam Salim. Saya kata, oh, hidup ni rupanya macam ni. Saya rasa macam sejak aku pergi kursus ni 5 hari tau, pagi sampai malam, saya rasa saya sangat terkesan dengan kitab tersebut. Kemudian saya fikir, macam mana aku nak tukarkan kitab boring gila ni? Kitab tu memang boring lah. Kitab pun, kitab agama. Siapa nak baca? Kawan-kawan saya takkan baca punya. Saya kan bekas minat rempit. Kawan-kawan saya macam mana kan? Takkan baca lah kitab agama macam tu. So waktu tu yang timbul di otak saya ialah, macam mana aku nak tukarkan kitab boring ni kepada sesuatu yang orang suka baca? Sebab ilmu dia sangat power. Okay, once saya dah belajar tentang ilmu tu, saya rasa macam hidup saya ni tak adalah terlalu stres sangat. So, saya banyak relax sikit sebab saya dah faham dengan konsep ujian. Maka tuan-tuan, bagaimana bila saya kata, ya Allah, boleh tak bantu aku macam mana cara aku nak
orang kata transfer info, maklumat dalam buku Hidayatul Salikin kepada sesuatu yang orang suka. Kemudian tiba-tiba Allah timbulkan minat saya untuk menulis novel. Dalam masa 3 bulan, subhanallah, memang orang kata pukul 3 pagi saya akan tersedar dan tiba-tiba dapat idea apa-apa entah kan. Saya rasa nak menulis. Itu saya kata novel saya tengah awak ni dia macam ajaib sikit. Orang panggil novel air mata. Orang baca ramai yang menangis. Even kanak-kanak umur 12 tahun pun menangis, subhanallah. Jadi, saya dapat orang kata satu, itu sebenarnya saya anggap satu keajaiban lah Allah bagi sebab saya takkan mampu buat. Itu memang Allah lah yang bagi tu. Sebab saya novel tak pasti, kursus tak pernah pergi kan, kursus penulisan. Terus macam mana saya boleh buat 640 muka surat dalam masa 3 bulan? Benda yang macam pelik. Okay? Tapi di situ, saya belajar sesuatu. Aku takkan selamanya bernasib baik. Takkan Allah nak bagi, dia sentiasa buat macam tu, betul tak? Jadi di situlah saya memasang strategi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghasilkan karya-karya seterusnya. Alhamdulillah hari ini saya ada lebih kurang 42 karya buku yang sudah diterbitkan. Nak pergi ke 42 tu, daripada buku yang pertama tadi tuan-tuan, saya menggunakan strategi. Apa dia strateginya? Itulah dia pergi kursus, belajar teknik-teknik penulisan, okey. Kemudian yang ketiga, saya nak bagi tahu untuk menjadi seorang penulis yang berjaya, anda mesti tegas. Tegas kepada diri sendiri. Nanti kita share, okey? Okey. Muhammad Syahri Abdul Rahman, setiap posting Boneno dapat share yang banyak, hebat Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak semua juga. Ada juga yang kadang-kadang like tak banyak pun. Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada tulisan kita sangat bagus. Yang beri kesan pada orang. Orang pun puji melangit. Alhamdulillah, itu adalah ruang untuk Allah kata, okey syukur sekarang. Maka saya syukur. Okey. Tetapi ada juga yang saya punya posting yang kerik-kerik sahaja. Kadang-kadang boleh 30 like je. Bayangkan followers punya ramai kan. Like tu pun sikit je. Aku rasa macam sedap gila dah aku tulis. Tapi dapat share dalam 3, 4 macam tu je. Kita nak tahu, sebab tu saya kata nak jadi penulis yang hebat, you kena ada satu pergantungan hebat dengan Allah. Makna kata sekiranya tulisan itu bagus, kita syukur, kita suka. Tulisan itu tak bagus pun kita syukur, kita suka. Sebab apa? Jauh kita dari kesombongan. Kalaulah tuan-tuan, semua tulisan saya best seller, semua buku-buku saya bagus, saya takut saya jadi sombong. Sebab tu saya sentiasa bersyukur. Kalau ada perkara yang jadi, yang saya rancangkan menjadi, ada perkara yang saya rancangkan tak menjadi, dua-dua tu baik pada saya. Okey, itulah cara saya mengawal hati, subhanallah, mudah-mudahan begitulah. Baik. Sekarang kita nak masuk pada media sosial, okey? Tuan-tuan, saya nak minta anda clear satu benda. Anda mesti jelas dengan platform. Media sosial dia ada 2. Nombor 1 yang formal, mewakili institusi kita, UMT, contoh. Kemudian satu lagi ialah platform yang personal. Okey, yang tadi formal, yang kedua ialah personal. Untuk yang personal, contoh Facebook Ati Muhammad. Itu contoh kan. Jadi itu platform dia, personal. Okey, bagaimana dia membina branding diri dia. Yang satu lagi, branding institusinya, tempat kerja dia. So, you kena jelas dengan platform. Okey, saya nak tunjukkan sedikit tuan-tuan. Ini antara yang glamour lah. Nah, media sosial yang popular. Nombor 1 Facebook. Facebook ni, kalau anak-anak saya lah. Anak saya yang paling besar umur 20. Lepas tu ada yang 15, 12. Tuan-tuan, kalau anak saya kata, "Mak, Facebook untuk orang tua lah." Tu cerita dia. Dia kata Facebook untuk orang tua. Macam Boneno, aktif di Facebook. Tetapi saya buka juga akaun Instagram. Instagram banyak budak-budak muda dekat situ. Tuan-tuan, kalaulah sekiranya UMT mensasarkan anak-anak muda ni yang masuk ke UMT ke ataupun nak tinggikan nilai UMT di mata anak-anak remaja, maka anda wajib buka Instagram yang aktif. Bukan buka akaun saja-saja. Mesti aktif. Dan satu lagi ialah Twitter. Okey, Twitter. Twitter pun budak muda ramai dekat situ. Facebook ni orang tua-tua bayi-bayi saya lah, bayi tuan-tuan dan perempuan. Tua ke tu? Okey, harap sedar diri lah Nah. Saya tengok umur tadi tak adalah muda sangat. Jadi kita sedarlah diri sama-sama ni. Orang kata kubur dah panggil-panggil dah lambai-lambai dah tu. Kena hati-hati. Baik, ceritanya Facebook ialah untuk orang yang umur-umur kita. Tetapi tuan-tuan, walaupun saya ni ada akaun Facebook, ada akaun Instagram dan juga Twitter, sangat best Facebook juga. Sebab apa? Banyak sharing-sharing kita dapat buat di situ. Penulisan panjang-panjang semua dekat situ. Instagram fokus dia kepada gambar. So anda mesti ada gambar-gambar yang menarik di situ. Budak-budak muda dia malas membaca. Sebab tu mereka suka Instagram. Dia banyak gambar saja. Okey? Dan Instagram sebenarnya lebih privacy. Dia lebih privacy berbanding Facebook.
Saya ingat saya pernah pergi kursus sebab saya suka pergi kursus media sosial. Okay, belajar macam mana buat FB ads, macam mana nak buat Instagram ads. Saya orang bisnes kan, jadi saya memang sentiasa belajar. So saya ingat soalan saya ada pada seorang cikgu saya tu. Saya kata, cikgu, kenapa ya budak-budak muda suka Instagram? Apa jawapan dia tuan-tuan? Jawapannya, dia kata sebab mak dia dekat Facebook, mak saudara dia dekat Facebook, nenek saudara dia semua kat Facebook. Jadi anak-anak muda ni tadi, dia orang suka lepak kat Instagram sebab tak ada mak-mak saudara tua-tua tu. Kalau nak menyampuk kan, dia orang kan suka selfie lah, nak apa cerita kan. So dia tak nak. So saya kata, oh cerita ni macam tu. Baik. Terus saja saya dengar aktifnya dekat Instagram. Oh, anak-anak saya memang ramai dekat situ lah. Dia Facebook ni dia tak menjenguk sangat. Kecuali anak sulung saya. Jadi nak ceritanya, anda mesti jelas dengan platform apa yang anda gunakan. Macam tu juga dengan Facebook. Facebook sahaja pun ada dua. Yang pertama, personal punya account. Okay. Yang kedua, TikTok. Minta maaf, saya tak expert TikTok. Memang tak ada account TikTok. Jadi yang hari ni saya tak dapat nak ajar TikTok. Kalau tak saya dah ajar jugalah cara-cara dia. Tapi sebab TikTok saya memang tak expert. So yang ni saja nak. Okay. Ceritanya tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya nak kata untuk Facebook, dia ada dua. Yang satu page. Okay, page ni biasa untuk orang bisnes atau institusi. Sebab apa page? Page ni dia boleh iklan-iklankan. Okay, dia boleh pasang FB ads. Dia boleh pasang FB ads, ramai beribu orang boleh baca. Kalau akaun kita personal, katalah kita ada 3,000 kawan je kan. Jadi tak ramai, tak seronok. Okay, macam mana kita nak iklankan apa-apa? Jadi dekat sini mesti clear. Kemudian tuan-tuan, kita ada juga akaun WhatsApp. WhatsApp ni biasa dia ada juga akaun WhatsApp business ya. Akaun WhatsApp business pun ada juga. Kemudian kita ada yang, kalau WhatsApp ni dia ada untuk boost terus. Maknanya kita boleh tekan dengan satu klik saja semua yang mana ada dalam senarai friends kita tu akan terima berita yang sama. Kemudian kita ada Telegram. Telegram kita nak buat personal ke, nak buat group ke, atau satu kelebihan dia berbanding WhatsApp ialah dia boleh channel. Okay, kita boleh buat channel UMT. Orang-orang yang subscribe akan dapat sentiasa berita-berita terbaru daripada UMT. Ataupun kena ada jugalah. Okay, dan untuk kelebihan Instagram berbanding WhatsApp, kalau WhatsApp, dia kena pandai setting. Okay, kalau tak semua gambar masuk kat galeri kita, betul tak? Kita kan dah lah banyak grup, berjuta-juta grup kan. Tuan Syahri kita banyak grup tu, grup taman lah, grup kawan-kawan reunion tadika lah, skor rendah menengah lah, semua ada kan. Jadi grup banyak gila, lepas tu diorang semua duk send gambar. Perasan tak masa raya galeri kita penuh? Kalau kita tak setting stop. Okay, tapi kalau Telegram dia tapis. Dia tapis sendiri. Kalau yang kita pilih untuk save sahaja, benda tu akan ada dalam galeri kita. Jadi sebenarnya lebih baik Telegram berbanding WhatsApp. Okay, Telegram dia lebih canggih sikit. Tapi belum ramai yang terdedah kepada Telegram sangat lagi. Jadi kita masihlah mengekalkan hubungan dengan WhatsApp dengan sangat baiklah untuk grup kita. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Boleh tolong tulis. Dekat ruangan komen kalau kata adalah soalan. Dia tolong share, tulis tips yang Monda bagi. Saya tak dapat video. Subhanallah, kesian ni. Rugi. Kan ada buat recording. Kalau recording boleh upload dekat YouTube. Tu salah satu strategi juga. Buat program-program macam ni, kita record, masuk dekat YouTube. Okay, YouTube is media social. YouTube pun media social juga. Itu antara cara dia. Dan tapi kan tuan-tuan, saya nak bagi tahu apabila kita buat satu video macam ni, dia panjang kan. 1 jam, 2 jam, lama. Tak ada orang nak layan. Nak tengok je kan. Dia takkan layan. Tapi kita boleh kerat. Okey, kita boleh kerat ikut yang penting-penting. Contoh macam Ustazah Asma Harun. Perasan tak? Kalau dia punya video pendek-pendek je, 5 minit. Satu soalan je. Orang tanya, satu soalan dia pun jawab. Cukup satu. Lepas tu video lain pula. Sangat berkesan. Okey. Okey, macam mana nak dapat idea yang perlu apa tu ya? Perlu ditulis secara santai. Ni dia. Okey, kejap lagi kita masuk ni. Puan Nur Maizura. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak cerita tentang lebih lanjut, saya nak tunjuk strategi tadi kan. Kita kena jelas dengan objektif penulisan. UMT ada dia punya page, betul tak? Ada page sendiri kan? Saya difahamkan oleh Puan Ati, katanya setiap jabatan ada apa? Ada masing-masing punya, nanti kita totalkan berapa jumlah like semua kan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu benda ni sangat penting. Anda adalah pekerja. Okey, contohlah anda adalah warga UMT.
Ada jabatan-jabatan tersendiri, betul tak? Kita sebenarnya mewakili kita punya jabatan. Ada orang, dia sangat kedekut untuk memberi sokongan kepada jabatan tempat dia bekerja. Sangat jarang sebut. Tak bagi tahu pun dia kerja kat mana. Tuan-tuan, anda tidak akan menjadi kesayangan jabatan. Saya bagi tahu siap-siap. Okay? Zaman sekarang, everything must be show off. Kita kena tunjuk kepada orang. Rasa sayang. Nabi kata kalau kau sayang pada kawan kau, bagi tahu dia, kau sayang dekat dia. Kita kena show off benda tu. Saya bangga menjadi warga UMT contoh. Okay? Seronok best gila kot UMT bagi bonus. Apa-apa sahaja yang menyebabkan orang tengok UMT is very good. UMT is very good. Benda ni sangat penting tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kenapa Bondeno menjadi penulis yang disayangi penerbit. Saya guna perkataan tu sebab itulah yang disebut oleh CEO Galeri Ilmu. Okay? Galeri Ilmu buku saya banyak diterbitkan dengan mereka. Kenapa Bondeno menjadi kesayangan penerbit? Kerana saya selain daripada banyak mempromosi buku sendiri, so bila kita promosi buku sendiri, alhamdulillah lah, of course buku-buku kita banyak laku, penerbit untung, betul tak? Tapi ada satu lagi yang saya buat, iaitu saya sentiasa mempromosi Galeri Ilmu. Saya bagi tahu Galeri Ilmu biasalah dia ni, saya ni, contohlah ayat saya yang saya ingat, saya pernah tulis status di Facebook. Saya kata kalau anak-anak saya nak beli buku, kalau buku Galeri Ilmu, dia nak saya bagi je ambil. Saya tak payah tapis. Kalau buku penerbit lain biasanya saya akan baca ni, dalam ni cerita apa ni. Saya risau. Tapi Galeri Ilmu dia bagus. Sebab apa, dia ada panel syariah. Panel syariah. Maknanya kata Bondeno punya tulisan pun akan kena tapis dulu. Betul ke cerita Bondeno buat ni? Sahih ke hadis ni? Maknanya kata buku-buku mereka boleh beli tanpa was-was. Jadi saya tulis benda tu di Facebook. Ada efek tak kepada pembaca, kepada masyarakat bila saya memuji Galeri Ilmu seperti itu? Ini yang menyebabkan orang kata saya menjadi kesayangan penerbit. Bila jadi kesayangan penerbit, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, boleh tak naikkan saya punya royalty? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak saya nak buat program dengan penulis sekian-sekian? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak tolong sponsor buku-buku sebab saya nak buat pertandingan? Boleh, tak ada masalah. Maka, apabila kita menjadi kesayangan majikan kita, tuan-tuan, subhanallah, kan senang kerja kita tu. Banyak benda kita boleh buat. Maka selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah jangan kedekut pujian pada tempat kita mencari rezeki. Memang ada kekurangan-kekurangan dia. Tetapi kita kena ingat inilah selama ni yang memberi kita makan, memberi anak-anak kita makan, isteri kita makan. Maka subhanallah, kita mulakanlah bersyukur dengan benda yang sekecil-kecil perkara. Kita kongsilah perkara yang baik-baik. Bukanlah mengeluh tentang bos, mengeluh tentang UMT atau apa-apa. Jangan. Okay, benda-benda begitu dia anggap cerita dalam kain. Tak boleh kita nak sebarkan keburukan-keburukan begitu. Itu settle lah secara dalaman. Tetapi apabila melibatkan media sosial, anda mesti jelas dengan objektif penulisan anda. Anda mesti orang kata apa, sentiasa menunjukkan support kita. Barulah UMT jadi kuat. Saya sebut saya lagi, jangan sampai jadi macam JKJR. Okay, akhirnya tenggelam dan ditutup. Kat situ, berapa ramai itu sebenarnya akan kehilangan pekerjaan. Sebab nak selalu semua ke JPJ tak boleh juga terlalu ramai. Okay? Jadi lepas ni lebih-lebihkan begitu tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama apabila tempat kita namanya image yang bagus, kita juga yang senang. Kita juga yang rasa bangga kerana aku bekerja di UMT. Contohlah. Okay? Alhamdulillah tu ramai dah tulis I love UMT. Baru nak tulis. Okay. UMT sayang semesta. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, sekarang saya nak sebut. Saya nak tanya, boleh tak tolong tulis di ruangan chat? Siapa selama ni, dia memang join media sosial, dia ada akaun Facebook, dia ada Instagram, tapi dia ialah silent reader. Tolong tulis saya. Dia silent reader, maknanya kata dia tak buat posting sangat. Okay? Boleh tak tolong tulis di ruangan chat, kita buat pengakuan rasmi. Tu dia. Nurul Husna, silent reader. Nur Hafizah, silent reader. Dia baca. Dia tak menyampuk sangat lah kiranya. Kan dia tak ada buat posting. Kalau tengok posting dia last kali. Tiap-tiap kali raya je dia upload cerita dia. Tiap-tiap kali raya je ada gambar dia. Dia tak cerita apa-apa, tak tulis apa-apa. Dia silent reader. Ada tak? Puan Yaumi, Abdul Rahim. Ibrahim apa ya ketu tu? Okey. Kemudian siapa Sarawati saya. Ramai orang yang silent reader rupanya. Tuan-tuan, maknanya anda ialah reader. Anda bukan writer. Betul kan? Anda ialah reader, bukan writer. Read, orang yang membaca. Boleh tak sama-sama tuan-tuan? Mari kita buat sama-sama dengan saya. Angkat tangan sikit macam ni. This is read. Okay? Boleh tak sama-sama? Dia supporting je lah.
Okey, kita read ni macam ni kan, betul tak? Ini kita ambil kepada diri kita. Apa-apa ilmu orang tulis kita ambil kepada diri kita, betul tak? Bawa ke dada sikit. Okey, ini untuk kita. Anda nampak tak, perasan tak, kita sebenarnya sedang menadah. Kita sedang menadah sesuatu, tuan-tuan. Okey, kita sedang menadah ni, minta ni. Sedangkan Nabi kata, orang yang tangannya di atas, selama-lamanya lah akan lebih baik daripada tangannya di bawah. Maknanya kata, writer selama-lamanya akan lebih baik daripada reader. Minta maaf saya cakap nak, orang yang silent reader lepas ni kena buang tabiat tu. Silent reader, anda cuma menerima. No, lepas ni you kena tukar mentality. I want to give. This is right. Write macam ni, read macam ni. So write, you give, tuan-tuan. Anda menulis, anda memberi sesuatu kepada orang. Walaupun benda tu sekadar satu senyuman saja. Contohlah pagi tadi, kita ambil yang cerita fresh lah. Pagi tadi saya tulis cerita, saya ingat puan hati baca kot. Saya tulis dekat Facebook saya, tuan-tuan, cerita tentang apa? Pasal anak saya buka peti sejuk, jumpa tong ais, mangkuk aiskrim kan, aiskrim punya bekas tu lah. Dia pun nak makan, rupa-rupanya daging dalam tu, saya letak daging. So kita tuliskan dalam bentuk storytelling, ramailah duk tekan ha. Benda simple gila kot. Apa yang saya sedang beri ke situ, beri keceriaan kepada mereka, beri cerita lucu yang mereka geli hati, ketawa. Sebab saya hadap benda tu, situasi tu, saya ketawa, saya rasa terhibur. So why not I share this? Why not I spread this? Okay, so sebab tu saya sebarkan. Why not orang lain pun senyum juga? Orang lain pun ketawa juga. It's very simple, tuan-tuan. Kita nak give sesuatu. Tak semestinya write ni mesti write benda berat. Dia simple je. Okay, buat benda-benda yang mudah. Kita nampak burung duk gaduh-gaduh orang apa semua kan. Kita tuliskan benda tu. Apakah perasaan kita? Benda simple. Tiap-tiap hari kita boleh tulis, subhanallah. Okay? Jadi tuan-tuan, selepas daripada ni, kena ada perasaan nak menulis. Anda kena ada perasaan nak menulis kerana anda mesti jadi orang yang lebih baik daripada orang yang menerima. Kita nak memberi. I want to give. I want to write. Saya tak nak sekadar jadi read, saya tak nak jadi sebagai seorang yang taker saja. Okay? So boleh clear nak, tuan-tuan? Okay? Clear? Angkat sikit jari. Nampak sikit? Alright? Okay, terima kasih. Okay, sekarang nak cerita objektif posting. Okay, objektif posting. Tuan-tuan, tadi saya sebut, kita ada akaun personal. Kita ada akaun formal. Okay, so setiap kali kita buat posting, sebenarnya kita mungkin nak cerita, nak share something yang peribadi. Contoh saya cerita pasal daging dalam bekas krim je kot. Itu cerita peribadi lah, cerita main-main. Nanti tahun depan kalau kat Facebook dia akan naik balik history. Kan, betul tak? Dia akan naik balik history, akan ada balik. Okay, kat situ saya suka tau. Setiap tahun, setiap hari, setiap hari kan naik sejarah-sejarah yang kita post tahun lepas. Hari ini dalam sejarah lah. So saya akan baca dan saya akan ketawa balik. Sebab tu saya suka merakam momen-momen lucu anak-anak saya. Tak kira lah benda tu bergambar saja ataupun dalam bentuk cerita. Sebab benda tu akan memberi saya, orang kata apa, kegembiraan atau kebahagiaan berulang. Saya pernah bahagia waktu tu, kemudian saya tuliskan. Apabila benda tu saya baca semula, kebahagiaan saya berulang semula. Kesyukuran saya rasa berulang semula. Sebab tu saya sangat tidak galakkan anda tulis benda-benda yang menyedihkan. Suami curang, kita pun tulis kat Facebook. Tak guna punya lelaki, bla 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 kan. Anda tulis cerita tu, tahun depan naik balik posting tu, tak pasal-pasal sedih balik. Pasal suami taubat nasuhah dah baik gila dah. Tapi anda kerana anda telah menuliskan tu, abang tengok ni tahun lepas, abang ingat tak lagi? Tak pasal-pasal bergaduh balik, subhanallah. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang menyedihkan ni kita jangan, kalau boleh kita ketepikan. Jangan tuliskan. Okey, kecuali sekiranya anda nampak hikmah yang sangat besar. Okey, yang menyebabkan anda kembali bersyukur. Mana tu hikmah besar? Kerana kucing itu matilah. Kita sedih ni kucing mati, tapi kerana kucing itulah matilah kerana kita dapat sekian. Contoh, okey, makna kata anda dapat sesuatu benda yang boleh anda syukuri balik, maka tulis. Okey, itu kisah peribadi kita. Kemudian kisah kerjaya kita. Yang macam saya sebut tadi. Posting ni sebab nak naikkan UMT punya taraf. Nak naikkan image UMT. Maka anda tulis, itu bahagian kerjaya. Macam Bonda Noh. Saya tulis, saya menang anugerah berita harian dan popular. Bukan saya nak bangga-bangga ke apa. Tak. Itu menaikkan kerjaya saya. Faham tak? Saya kena tulis sebab benda tu ialah profil saya.
Okey, kalau orang tengok, oh dia ni penulis bestseller, barulah UMT panggil. Kalau tak, UMT tak panggil, betul tak Puan Hati? Mengaku. Itu contohlah. Mana kata anda menulis sesuatu yang akan buat orang yakin dengan anda. Maka tuan-tuan, sekarang ni ceritanya kita bukan nak cerita tentang peribadi kita semata-mata di Facebook. Bukan cerita-cerita inspirasi saja. But tolong selepas ini, kita sama-sama tulis sesuatu yang boleh orang kata menjadi satu, orang kata apa, meningkatkan kita punya profil. Contoh, hari ini kena pergi bengkel penulisan Purno. Contohlah, hari ini baru belajar tentang penulisan media sosial sekian-sekian. Lepas tu esok pula tulis lagi. Hari ini aku dah siapkan fail sekian-sekian. Apa yang anda tengah buat tu sebenarnya tuan-tuan? Anda menunjukkan anda bekerja. Okay, anda sedang menunjukkan anda bekerja. Layaklah kalau nak dapat APC pun. Nak dapat anugerah perkhidmatan cemerlang pun layaklah. Sebab nampak gila kot dia kerja. Orang nak komen putih. Kenapa si Hati tu yang dapat? Tak layak lah. Sebab apa? Dekat FB dia duk cerita pasal jual buku je. Layak ke dia tu jadi APC? Tak layak lah. Jadi anda kena tuliskan. Sebab zaman sekarang hitam putih belaka. Jadi hitam putih belaka. Saya ajar anak-anak membaca pun tuan-tuan. Kalau katakan dia baca muka surat ni, saya tulis dekat situ tarikh tu bila yang saya ajar dia tu. Sebab bila mak bapak dia tengok, tuan, puan, saya ajar anak puan ni nampak tak? Bukan anak puan tak, bukan saya tak mengajar. Ini buktilah saya ajar tarikh sekian. Boleh ke tak boleh anak dia baca muka surat tu, semua saya tulis. Okey, nak ceritanya kerjaya pun penting penulisan di media sosial. Tak payah nak kata, alah menunjuklah tu. Orang yang terdetik di hati dia, perasaan begitu adalah orang yang busuk hati. Saya ulang sekali lagi, orang yang terdetik, okey, banyak prasangka tentang orang lain adalah orang yang busuk hati. Perlu ke kita fikir tentang orang yang busuk hati? Kalaulah Bonda Nur tulis sekian-sekian, saya dapat, Alhamdulillah buku saya dapat anugerah sekian-sekian, bestseller sekian-sekian. Lepas tu, orang lain cakap tahniah. Tiba-tiba ada seorang tu, belagak lah tu, sombong lah tu. Dia busuk hati. Ada aku kisah dengan kau. Abaikan. Makna ceritanya tuan-tuan dan perempuan, kita membina profil kita. Dan kita ni ada orang kata matlamat kita. Okey, kita sedang membina keyakinan orang lain kepada kita. Supaya yelah kalau nak naik pangkat ke, nak jual apa pun orang jadi percaya kepada kita sebab nampak kita ni bekerja. Okey, jadi ada perkataan atau ayat-ayat sinis orang lain tu mungkin kita boleh abaikan saja. Okey, kita abaikan saja. Semua yang hadir di sini semestinya ada niat nak menulis. Sebab tu join. Sebab nak tahu. So mari menulis. Kongsi ilmu tapi saya kat objektif niat menulis dulu. Wallahualam. Baik. Itu dia Tuan Abdul Rahim dan menuliskan dekat situ. Semua yang datang ni memang betul nak menulis je. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi saya tunjuk syarat. Pertama, kita tulis benda yang melibatkan peribadi kita. Ada kebaikan peribadi. Kepentingan peribadi. Contoh macam saya kata tadi, saya suka abadikan momen saya bersama anak-anak, bersama keluarga. Kemudian yang kedua, untuk kerjaya kita. Kita nak tingkatkan taraf kerjaya kita. Ini adalah bukti aku bekerja. Maka anda tulis posting tersebut tentang kerjaya. Ada objektif yang jelas. Yang ketiga, objektif kita apa paling penting ni? Syurga. Semua orang nak syurga. Okey, jadi apa benda yang nak tulis untuk dapat syurga ni? Buatlah benda yang baik-baik. Puasa sunat. Alhamdulillah nak start puasa sunat 6 hari ni. Adakah itu riak tuan-tuan? Kalaulah saya buat posting macam tu. Tuan-tuan, itu bukan riak. Itu maknanya kita mengajak orang lain untuk buat. Ada orang dah terlupa. Dia dah leka lah. Hari dia lupa dah nak kena start puasa 6. Bila kita tulis macam tu, dia teringat. Kan ada manfaat pada orang. That is syurga. Okay, so saya nak bagi tahu satu benda. Apabila anda mula menulis, ni yang silent reader, tim silent reader tadi tu. Lepas ni start menulis sikit-sikit pun jadilah. Kita kena belajar. Kita fikir, aku tulis ni aku harap dapat beri manfaat pada orang. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan syurga matlamatnya dan benda tu akan memberi kebaikan kita kepada dunia insyaAllah. Baik, kita nak masuk strategi ni. Ingat tak tadi saya kata niat mesti jelas. Ada 3 benda tadi. Niat jelas, strategi kemas, nombor 3 tegas. Baik, dah habis lah niat, saya dah settle. Saya nak pergi pada strategi ni. Strategi ni macam mana Bonda Nur? Saya nak jadi penulis tapi macam mana? How to kan? Yang saya kata satu je, mula. Nak jadi penulis, ya tulis lah. Nak jadi penulis, tulis. Kalau tak, selama-lamanya dalam otak, tuan-tuan payah tu. Saya nak cerita, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang, dia tak tahu apa dia nak tulis. Tapi dia tak tulis-tulis, saya kata, macam mana aku nak tolong kau? Saya tak boleh buat apa. Sebab apa? Saya pun tak tahu dia nak tulis. Tetapi apabila dia sudah mula menulis, saya boleh nampaklah, kesilapan dekat sini. Okey, cuba baikkan ni. Yang ni naik atas, yang ni turun bawah ke contoh. Lebih mudah
kerja saya untuk menyunting tulisan yang sudah ada berbanding tulisan yang masih dalam kepala. Faham tak ni? Tulisan tak ditulis masih dalam kepala, macam mana saya nak ajar? Jadi dekat sini, kalau nak jadi penulis, anda mula tolong please. Okay, lepas ni tulis. Why not kita mula dengan hari ni punya program. Hari ni bersama dengan Boneno untuk bengkel penulisan media sosial. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak saya cakap dalam masa sejam setengah ni, 2 jam ni, why not you pilih salah satu yang mungkin bagus, you boleh share dekat orang. Okay, mungkin ada yang terkesan di hati, anda fikir. Anda tulis. Okay, supaya orang lain pun dapat fikir. Contoh macam saya kata tarik mati tadi. Okey, tarik mati tadi. Anda mungkin dah ready nak tulis, nak jawab benda lain kan? Tiba-tiba, tarik mati pula. Tak lahir laju kan? Tarik mati macam terkejut sikit. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, anda nak jadi penulis, mula dulu. Yang kedua, konsisten menulis. This is Bondono. Konsisten menulis. Okey, saya buat ni setiap hari di media sosial. Saya tulis. Tak kira lah kalau rasa tak tulis tu rasa macam gesang gelisah. Dia jadi dah macam hobi. Hobi ni tuan-tuan, orang suka ke tak suka kita tetap buat sebab kita suka. Contoh menyanyi. Menyanyi kan? Kalau kita ni suka menyanyi, orang dengar ke tak dengar, kita tetap menyanyi, betul tak? Jadi samalah macam menulis. Anda kena ada satu perspektif, aku suka tulis. Engkau like ke, engkau tak like ke, engkau komen ke tak komen, lentak engkau, aku memang suka. Jadi anda mula menulis kerana anda sendiri suka. Jadikan menulis itu adalah satu hobi. Yang kalau tak buat satu hari, rasa macam tak cukup, tak sempurna hariku gitu. Okay? Yang kedua. Yang ketiga, bina cinta, pengaruh dan kepercayaan. Ini yang saya kata tadi. Bagaimana nak bina cinta? Bagaimana nak bina pengaruh dan kepercayaan? Anda nak suruh orang percaya, okay, contohlah nak tunjuk kita ni memang bekerja lah. Tunjuklah sikit gambar kita kerja ke ataupun hari ni buat kerja apa ke. So itu ialah kepercayaan. Oh baru tahu Ati tu kerja dekat UMT. Selama ni saya tak tahu pun, dia jemput saya ni baru saya tahu. So maknanya kata dia kurang bercerita tentang UMT di FB dia. Jadi ni nak kena baiki ni Cikgu Puan Ati. Dia kurang bercerita tentang UMT. Tak menaikkan darjat UMT di mata orang lain, di mata kawan-kawan dia. Ni nak kena ubah. Okay? So mana kata kita kena bercerita sesuatu yang boleh meningkatkan cinta. Cinta ni macam mana? Orang upload gambar anak dia kan. Dia banggalah. Anak dia orang kata apa? Gigi dah start tumbuh. Kita why not kita tulis bestnya. Comelnya. Senangkan hati dia. Sukakan hati dia. Dia suka tak dekat kita? Nanti kita pun tulis kat Facebook kita, mungkin dia komen pula. Sebab apa dia dah rasa sayang. Okay, jadi anda kena bina cinta, lepas ni tak nak jadi silent reader. Silent reader dia tidak memberi cinta, dia kedekut. Okay, like pun tidak, komen pun tidak, sangat takut. Subhanallah. Ini kena jaga, memang ada penyakit macam ni. Saya ingat tuan-tuan, ada seorang speaker SPSI, saya lah penceramah yang saya latih. Dalam satu meeting kami ni, tiba-tiba dia cakap apa, kami meeting benda lain tau, tajuk lain. Tiba-tiba dia cakap, Bondono, saya nak buat pengakuan. Saya kata, apa dia tu cikgu? Lepas tu dia bagi tahu saya, Bondono, sebenarnya saya benci media sosial dulu. Saya sangat, orang kata memang silent reader, dia kata, dia tak akan like orang. Kalau dia tekan like, dia akan unlike balik. Subhanallah. Sampai macam tu sekali. Dia sangat, orang kata, berprasangka tentang orang lain. Dia kata, aku je yang like orang. Orang tak like aku. Dia rasa macam tu. Dia negatif tentang media sosial. Tuan-tuan, apa berlaku apabila dia, tapi dia join program-program saya sebab dia pengusaha tadika dan taska. Dia join lah semua program-program saya. Tapi dia memang tak nak add friend dengan Bondono. Dia kata, saya takkan add friend, mesti Bondono tak terima saya. Dia rasa macam tu. Orang macam ni apa tau? Ada ego, iaitu dia takut kepada penolakan. Benda ni tuan-tuan, kita kalau kita bermedia sosial buang tepi. Ego tak boleh ada. Tapi tadi cikgu tadi dia mengaku, dia cakap macam ni. Dia kata, tapi satu hari dia pergi program saya, dia tengok saya bersila kat atas lantai tengah makan, duk sembang-sembang. Dia kata, lah Bondono ni sempoi je, tak adalah selebriti sangat. Dia rasa macam tu kan. Masa tu barulah dia mula komen di Facebook saya dan kebetulan masa tu saya reply. So dia terkejut, dia kata, dia reply lah. Masa tu rupa-rupanya baru dia dapat satu keyakinan untuk aktif di media sosial. Rupa-rupanya dia anggap ni macam Bondono glamour kan, tak layan dia apa semua. Dia sangat takut kepada penolakan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu anda jangan sesekali ada perasaan macam tu. Kalau ada ego kita letak tepi, tak kira lah profesor ke doktor ke apa pun. Pangkat kita letak tepi, kita raikan orang sekecil-kecilnya. Macam saya kadang-kadang kalau orang tu dia cacat upayalah katakan. Dia mesej saya, lagi itu yang pertama saya nak reply. Sebab apa? Tahap sensitif dia sangat tinggi, saya tahu. Kadang-kadang profesor mana nak hantar mesej dekat saya, Bondono nak jemput sekian-sekian, saya tak reply. Dah banyak sangat mesej masuk setiap hari tak mampu. Tetapi yang ni yang orang kata ada masalah ni kan, dialah yang miskin, dialah yang cacat.
Yang itu lagi saya nak layan dulu. Sebab apa, sensitif dia sangat tinggi. Jadi kat sini nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan, bersedia menerima penolakan. Letak ego kita ke tepi. Orang bukan nak layan kita saja. Okay? Baik. Yang keempat, gunakan media sosial sebaik-baiknya. Macam saya kata tadi, dia free. Okey, percuma sahaja. Jadi tuan-tuan, ruginya kalau kita tak dapat guna untuk simpan memori-memori kita. Tarik ada adik-adik kat sini nak kahwin, nak bertunang, tak simpan gambar-gambar kat situ. Simpan kat handphone je, lepas tu handphone hilang, kena curi, habis semua memori dalam tu. So saya sangat suka menyimpan. Tak adalah kalau tengok Facebook benda tu, tak adalah penuh gambar family apa. Tak, tapi ada momen-momen yang saya abadikan. Jadi barulah teringat anak saya sekian-sekian umur ni ada tragedi begini-begini. Jadi benda tu sangat-sangat bagus. Okay? Kemudian, tuan-tuan nak tunjuk. Ni dia ada gambar puan hati saya sini. Saya nak terangkan 3 perkara. Okay? Ini semasa program apa tahu, ni bukan majlis kahwin ni. Walaupun saya pegang bunga telur. Nak bagi tahu pada tuan-tuan dan perempuan, ini adalah salah satu modul bengkel saya, iaitu bengkel seni peluahan dalam penulisan. Bagaimana nak meluahkan. Okay? Bagaimana nak meluahkan apa dalam hati kita. Ni saya pernah buat dulu di Pahang. Puan Hati pun datang. Saya nak terangkan pada tuan-tuan dan perempuan, di sekeliling saya ini ialah friends. Mereka juga follower saya. Mereka juga tribe saya. Apa beza 3 ni? Okay, apa beza 3 ni? Yang pertama, friend. Kat Facebook, rasa-rasa boleh tak tolong tulis dekat Facebook, dekat ruangan chat, berapa orang jumlah friends anda? Boleh tak tolong tuliskan berapakah jumlah friend anda? Dan tuan-tuan perempuan, berapa agaknya? Ingat tak? 100, 200, 1000, 5000 dah full? Ada yang dah full? 3,705 orang. Ya Allah, Cik Rahim. Baru keluar gua ke tu. Yang ni siapa ni? 3,000 lebih, 3,000, 5,000. Tu dah penuh dah tu. Masya Allah. 3,264. Dia sempat semak ke tu. Dapat lengkap macam tu. Baik, tuan-tuan. Friends kalau di Facebook kita 5,000 limit. Betul tak? Friend kita 5,000. Saya nak bagi tahu, kalau friends kita tak cacah 5,000, kita susah nak dapat followers. Memang kita tak dapat lagi lah. Macam Moneno, friend saya 5,000, followers saya ada 33,000, maknanya 33 campur dengan followers tadi. Okey, itu jumlah dia. Berapa orang yang berinteraksi dengan saya. Friends ialah orang yang kita add dia. Kita boleh baca dia punya, dia pun boleh baca kita punya tulisan. Kalau followers, kalau dia follow kita, dia je boleh baca kita punya tulisan. Tapi kita tak kata baca dia punya. Itu beza dia, okey? Jadi nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau anda memikirkan apa yang Nabi sebut sebagai sebar ilmu bermanfaat, nak menulis sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, tolong tambah friends. Siapa yang baru ada 500 friends, tolong tambah jadi 5,000. Ambil maksima. Tulis yang baik-baik, 5,000 orang dapat manfaat. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sombong. Kita add orang, subhanallah, Nabi kata orang yang memberi salam adalah orang lebih mulia daripada orang yang menjawab salam. Maka why not? Okay, why not? Kita lah tengok orang ni macam baik aja ni. Okay, nama siapa nama? Puan Desi ni macam bagus aja ni. Okay, nak add lah Puan Desi. Dia tak kenal kita pun, so why not kita beri salam kepada dia, nak add friend dia. Kan? Subhanallah. Tuan-tuan, kita cerita tentang dakwah tuan-tuan dan perempuan. Dakwah ni bukan sekadar kita ni berbaik-baik dengan orang. Tetapi sebenarnya kita sedang berbaik-baik dengan diri kita sendiri. Apabila kita menulis benda-benda kebaikan, sebenarnya manfaat dia datang kepada diri kita. Ini yang nak kena faham betul-betul. Boleh nak? Jadi selepas ni, apa yang nak buat lah kalau nak jadi penulis buku berjaya ke, ataupun penulis yang ada pengaruh di media sosial, anda kena tambah kawan. Nak tak nak tambah lah. Okey, tambahlah kawan kita. Tak payahlah nak sombong-sombong, tak nak orang tahulah apa semua. Tapi kita tengoklah, janganlah ambil scammer. Kan, ada Mak Saleh muka sekian-sekian tu, tak payahlah terima. Tapi orang-orang yang kita nampak profile dia bagus, why not kita berkawan-kawan dengan dia, insyaAllah. Itu friends. Followers, anda mula akan ada bila friends dah penuh 5,000. Okey, boleh ada followers. Kemudian followers ni, tak kisahlah banyak mana. Followers bukan macam, kita mungkin tak berapa rapat dengan dia sebab apa? Sebab dia sahaja yang membaca kita punya tulisan.
Kita tunggu ya, mungkin ada keputusan dekat Bondeno. Hello Bonda. Okey. Alhamdulillah dapat balik. Subhanallah, minta maaf banyak. Terhenti. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyak. Saya sampai ke mana tadi? Itulah tak sediakan air sangat kan? Dah terhenti cakap. Okey. Baik, saya nak cerita tentang followers. Okey, anda, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita tentang bagaimana kita nak bina bonding. Penting tak bina bonding ni sebenarnya? Apabila kita menulis, kita bukan sahaja nak give saja, tapi kita sebenarnya sedang membina ukhuwah. Okey, kalau nak faham, tuan-tuan, Bondeno cuma followers dia ada dalam 33,000, friends dia dalam 5,000. So, rasa pelik tak kenapa ramai lagi penulis-penulis yang ada pengikutnya sampai ratus-ratus ribu. Okey, tetapi buku dia taklah selaku buku Bondeno. Kadang-kadang kita rasa, kenapa followers dia lagi ramai daripada Bondeno. Bondeno 33,000 je, yang ni ada 300,000, 500,000. Tapi buku dia tak dapat pun dapat nombor 1. Kenapa buku dia tak menang? Kenapa buku dia tak jadi pilihan pembaca? Ada beza tuan-tuan. Yang ini kita panggil sebagai tribe. Tribe ni ialah orang yang, orang kata die hard fan. Die hard fan ni orang yang sayang betul dekat dia. Ni contoh lah. Kata Puan Ati ni saya panggil dia tribe saya lah tu yang dia panggil saya pergi nanti ni. Contoh. Makna kata tuan-tuan dan perempuan, tribe ialah orang yang akan sentiasa menyokong kita. Orang yang kita bina ukhuwah dengan dia. Kita sayang dia dan dia sayang kita. Kalau keluar je buku Bondeno, dia nak beli dulu. Ini ialah tribe. Makna kata dia ni ada orang yang memang akan beri sokongan penuh kepada kita. Jadi tuan-tuan, apa yang saya beritahu sekarang, selain daripada kita tambah friends, selain daripada kita orang kata apa, cuba tarik untuk followers ikut kita, anda kena ada satu skill yang dipanggil sebagai membina tribe. Okey, peminat gila, betul, peminat gila. Kipas kaki mati ke apa, macam tu lah. Baik tuan-tuan, saya nak bagi tahu di sini bagaimana tribe ni tadi boleh dibina dengan membina bonding bersama mereka. Kita tak kenal dia pun, tapi kita rasa sayang dekat dia. Saya ada ramai kawan-kawan macam ni, yang dia suka tegur saya dekat Facebook, saya tak kenal pun. Tiba-tiba dia hilang. Lamanya, baru teringat kan, tiba-tiba teringat, lama dah tak nampak Su, mana dia pergi? Saya pun cari mana dia. Tengok kat akaun dia, dah tutup. Kenapa? Apa jadi? Hidup kaki kedai ni, risau kita. Padahal tak kenal tuan-tuan, rasa sayang. Rasa nak kirim hadiah kepada dia, walaupun tak kenal. Walaupun dia ni bukan siapa-siapa, tak ada kepentingan. Tetapi dah ada rasa sayang di situ. Maka dekat sini, apa yang nak bagi tahu, media sosial is not only kita ni menulis kebaikan saja, tetapi antara yang sangat-sangat penting ialah membina ukhuwah tadi. Okey, jadi selepas daripada ni, tolonglah yang tak pernah-pernah komen dekat wall orang lain, why not? Kita suka-suka ke hati orang, okey, gembira ke hati dia. Kita, yang penting kita nak positif lah, itu yang penting, okey? Nanti Bonda kena cari Dr. Syahri. Siapakah Dr. Syahri? Siang saya ketinggalan. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita tentang strategi lagi, boleh tak? Strategi, okey. Ni mahal ni, idea ni mahal. Muat naik, kalau kenapa yang saya nak cerita tentang pengaruh? Penting ke pengaruh? Penting ke? Kita cerita tentang penulisan di media sosial, penting tak pengaruh? Sangat penting. Kalau kita tulis best macam mana, tapi tak ada orang baca, tak guna, okey? Tak guna, okey? Jadi, kena ada pengaruh. Bagaimana nak membina pengaruh kita di media sosial? Maka di sinilah saya nak bagi tips. Okey, yang pertama, okey? Yang pertama boleh tulis ni, boleh tulis di ruangan chat juga. Muat naik status bernilai bonding setiap hari. Muat naik status bernilai bonding setiap hari. Okey? Ya Allah, Dr. Syahri dah follow Bondeno, pengarah CEC nanti. Masya Allah. Tiba-tiba saya rasa malu-malu gitu. Terima kasih banyak. Subhanallah. Baik. Yang pertama, tips yang pertama, muat naik status bernilai bonding. Bonding ni makna kata, kita menyampuk, dia menyampuk, kita menyampuk, dia menyampuk. Bersembang. Contoh, mak-mak buat apa pagi tadi, saya dah tulis kat Facebook. Mak-mak buat apa tu tengah apa, hari ni ke dah start puasa 6 lagi. Contoh, itu membina bonding. Kita sedang, apa orang kata, kita nak tunjuk yang kita menyokong dia, dia pun sokong kita. Macam tu lah. So, dia, status bonding ni, dia yang simple-simple je tau. Yang mudah-mudah je.
Dia tak ada macam benda yang berat. Kemudian status yang kedua, muat naik status bernilai pengaruh sekali seminggu. Baik, kalau nak bina bonding, kita sebenarnya pentingkan komen orang. Sebab apa? Dia komen, kita reply, barulah ada bonding tu, betul tak? Kemudian yang kedua, status ada nilai pengaruh. Nilai pengaruh ni kita pentingkan share. Okey, kita pentingkan share. Kalaulah status kita itu ada nilai ilmu, ada nilai storytelling yang orang rasa macam tersentuh ke hati. Okey, dekat situ dia ada nilai pengaruh. Maka benda ni tuan-tuan perempuan bonding ni everyday. Buatlah setiap hari. Kadang-kadang saya tulis kat Facebook saya pagi. Macam tu je. Dia orang kat bawah pagi pun ada pagi hari ni moga baik. Tu bonding. Okey, kita sedang bercakap dengan mereka. Kemudian status pengaruh tadi seminggu sekali pun dah cukup dah. Seminggu sekali ada sesuatu yang kita lihat orang suka nak share. Apa yang kita nak tulis? Kita akan tengok selepas ini. Okey. Alright. Okey, ni strategi nak ajar ni. Macam mana ya kita nak bina pengaruh? Ni dia cara dia tuan-tuan. Yang pertama, kena rajin-rajin komen di wall individu yang ada nilai somebody. Somebody ni macam somebody lah. Macam kata kat Dr. Syahdi kan. Dia tu somebody. So why not kita komen dekat wall dia. Kemudian tiba-tiba dia reply, Hati kenapa awak lambat masuk kerja gini? Contoh lah kan. Tu kita sedang bina bonding dengan dia. Dan followers dia. Orang somebody ni dia ada followers dia tersendiri. Okay. So orang yang follow dia tadi mungkin kata pandang-pandang nama kita. Okay. Pandang-pandang nama kita. So di situlah sangat pentingnya bagaimana orang akan start follow kita. Sebab dia pun akan rasa macam kita ni pun somebody juga. Tuan-tuan, kalau katakan Bonda Nur, saya memang perasan benda ni tau. Dia memang jadilah. Kalau katakan saya suka dengan seorang influencer yang saya sebenarnya saya setujulah pemikiran saya dengan dia. Saya suka follow dia, saya akan set see first. Set see first. Maknanya dia buat je status, kalau kebetulan saya tengok online, benda tu saya akan nampak dulu. Saya antara orang terawal komen. So, contohlah dia cerita tentang Taska dengan Tadika ni perlu bayar ke sepanjang PKP contoh. Okay. So, saya pun ada benda yang saya akan nak luahkan tentang apa yang dia sebut tu. Dia ni influencer, dia ni ada beratus-ratus ribu. Okay, pengikut dia ramai gila. So, Bonda Nur nampak dia punya status tu macam, saya rasa macam, okay lah sebab saya pun pengusaha Tadika. So, saya akan fikir nak reply. So, saya reply dengan komen, saya kata, dia terpulang kepada ibu bapa kalau gini. Saya beri pendapat saya di ruangan komen itu. Tuan-tuan, saya punya followers boleh bertambah 100 ke 200 dalam masa satu hari. Hanya kerana komen itu saja. Makna kata ada 300,000 dia punya followers yang terbaca saya punya komen berisi. Okey, komen yang ada isi. Bukan komen terbaik. Tu tak nak. Orang tak rasa kita ada nilai. Betul tak? Jadi kita kena beri komen yang orang nampak cerdik ni. Macam tu. Jadi nilai yang macam tu tuan-tuan dan perempuan, orang lain, followers itu yang akan follow kita. Jadi dekat sini antara satu komen di word individu yang ada nilai sama. Okay? Baik. Mesti hanya anak saya tu. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, yang kedua strategi dia, anda kena rajin-rajin komen di word individu yang nilainya betul. Memberdiri guna. Tapi dia ni orang satu biasa. Tak kerja. Contohlah. Saya kat situ pun ada kena komen. Sebenarnya siapa yang lebih menghargai kita? Ni orang yang kedua. Yang kedua, orang yang dia biasa je. Dia bukan somebody. Orang yang somebody, dia tak pandang sangat kadang-kadang. Dia tak sangat. Dia tak reply kadang komen kita. Tetapi orang yang nobody ni tadilah sebenarnya akan sangat menghargai kita. Makna kata saya kena rajin komen. Rajin komen dekat wall orang. Bukan semata fokus kepada wall kita saja. What you give, you get back. Itu saja tuan-tuan. Kalau sekiranya upload status, kita komen apa-apa, tengok balik diri kita, ni komen dekat wall. So, kan saya jadi dekat situlah mulai hari ini kita saling memberi, mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada semua orang. Baik, untuk nak ujung-ujung dah ni, saya nak sebut tentang tulis yang betul. Apa yang betul? Anda kena tulis, saya dah sebut tadi, nak jadi penulis kena tulis, tak ada pilihan lain, tapi tolong tulis yang betul. Okay, apa yang betul? Baik. Media sosial, kita kena faham betul konsep dia apa dia. Media sosial mesti santai. Media sosial mesti santai tuan-tuan. Nak cerita anda mungkin seorang profesor, seorang doktor, seorang yang buat researcher. Tapi apabila melibatkan media sosial, relax sikit.
Okay, kena faham orang dia scroll media sosial, kata apa, dah banyak kerja kan, dia nak relax saja. Maka tak payahlah terlalu banyak benda berat-berat dekat situ. So, nak kena ringan. Okay? Alright, next. Masukkan elemen emosi. Dalam penulisan kita kena ada emosi. Contohlah kalau katakan kita jam, nak pergi kerja tadi jalan jam. Aku dah lah panas sekian-sekian. Contohlah kan ada cerita. Lepas tu accident pula tu, ya Allah. Jalan jam ni nak pergi pejabat sekian-sekian. Rupa-rupanya kat depan ada accident. Aku ni tengah marah, tiba-tiba Allah jentiklah hati aku. Syukurnya sebab bukan aku yang accident. Memanglah aku ni tersangkut dalam jam, tapi syukurnya bukan aku yang accident tu tadi. Jadi dekat situ ada elemen emosi. Daripada kita marah, kemudian kita rasa reda. Okey, benda-benda macam ni orang suka share tuan-tuan. Okey, jadi dekat sini dia panggil perkongsian yang santai saja. Benda yang kita hadap hari-hari. Dan kalau tengok tadi, mungkin ada yang boleh tengok dekat Facebook Bondeno, saya sempat tulislah pasal nak UMT punya program hari ni. Saya kata dekat situ, boleh tak tolong tuan-tuan share apa benda yang pengurusan Bondeno yang tuan-tuan rasa berkesan. Ramai cakap dia suka baca kisah saya dengan anak-anak, kisah saya keluarga. Bagaimana saya, anak 7 orang ni, orang kata apa, survive, struggle dalam nak menghadapi dengan jadi penulis lah, dengan jadi pemimpin kepada banyak grup. Jadi dekat situ, kita boleh nampak apa yang sahabat-sahabat saya sebut ialah penceritaan real. Okey, apa yang saya hadapi, benda yang simple yang saya hadapi, mereka pun hadapi. Saya marah anak, dia pun marah anak. So benda-benda macam ni yang orang suka. Tak payahlah nak cerita benda-benda yang kadang aku pergi benda-benda yang berat lah. Benda yang berat ni kadang-kadang dia tak masuk dengan semua orang. Okey. Dah hilang dah slide saya. Macam nak kena habis ke ni? Alright. Macam mana nak mencari balik saya punya slide. Manakah dia? Sekejap bonda. Tiba ada iklan pula. Itulah pasal. Siapakah ini? Okey, dah masuk dah. Right. Okey, saya tunjukkan sikit nombor 1. Walaupun kita tulis di media sosial, kita nak santai, tapi saya minta pada antara perempuan, antara tips dia, you mesti eja penuh. Kalau tulis yang, Y-A-N-G yang, jangan Y-G. Eja penuh macam biasa. Tulis sempoi-sempoi je. Morning, pagi. Okay, sempoi je. Kadang-kadang saya pun tulis guys. G-A-I-S kan. Hi guys. Tu contoh. Maknanya tunjuk santai. Tetapi ejaan saya tetap penuh. Saya tak tulis SY untuk saya. Saya tak tulis SYG untuk sayang. Saya mesti eja dengan penuh. Okay. Dan betul. Ejaan penuh dan betul. Jangan typo lah. Ada dua beza tu. Ada yang typo, ada yang sengaja typo. Okay, sengaja typo ni boleh, tak ada masalah. Sebab this is media social, bebas. Cumanya jangan typo. Orang akan rasa macam, oh saya ingatlah satu typo yang sangat teruk lah saya baca kan. Contohlah siapa typo-typo yang bahaya lah. Contoh kami penjual buku kan. Siapa nak beli bulu aku? Itu contoh kan. Antara yang saya kata, ya Allah apa pula, siapa nak beli bulu aku? Nak cakap buku, typo, teruk gila. Dan satu lagi yang paling kritikal, saya rasa ya Allah. Mak dia ni, dia dapat anak kawan saya. Dapat anak, lepas tu dia pun tunjuk gambar anak dia. Kemudian tuan-tuan dia tulis apa tau? Perkenalkan, inilah babi baru aku. Subhanallah, inilah babi baru aku. Nak tulisnya baby. Nak tulis baby tuan-tuan. Tapi dia tulis babi. Ini babi. Anak dia kot. Dia cakap babi. Itulah bahayanya typo. Jadi nak cerita, ada ejaan yang memang saja je kita nak typo. Sebab apa? Kita nak tunjuklah kita ni hipster juga kan. Macam Bondeno ni, dia memang dah mina rempit dulu. So, saya punya khalayak siapa yang jenis hipster jugalah. So, saya kenalah in dengan diorang. Cara penulisan diorang. Tetapi benda tu tidak boleh dimasukkan ke dalam buku. Tapi setakat KFB saja tak ada masalah. Kemudian, agihkan perenggan dengan baik. Subhanallah, ini ramai gagal. Saya pesan sungguh-sungguh ni. Ni semua yang ada dengan saya hari ni. Lepas ni jadi penulis belaka, saya doakan amin. Okey. Anda kena agihkan perenggan dengan baik. Mana kata, tolong jangan tulis sampai 20 baris dalam satu perenggan. Satu perenggan dia tulis sampai 20 baris. Apa berlaku orang baca? Ya Allah, tak larat gila kot. Rasa tak mampu nak tengok. So, apa yang kena buat ialah, kena jarak-jarakkan. Paling maksima ialah 5 baris. Okey, 5 baris maksimal lah tu. Jangan ni. Lepas tu satu lagi kena faham. Kalau anda menaip di
Facebook, kan perenggan dia kan baris dia jadi panjang kan. Bila kita transfer kepada handphone, sebab orang media sosial orang guna handphone tuan-tuan, orang guna laptop ni jarang-jarang. Kebanyakan orang dengan handphone saja. Jadi dekat sini nak bagi tahu dia kecil tau. Jadi walaupun dekat laptop kita tu macam 5 baris, dekat sini dah dekat 20 baris. Jadi dekat situ nak bagi tahu asing-asing. Bila media sosial anda kena buat orang kata perenggan, tahu tak perenggan kan? Kena jarak dia tu. Sikit aja. Satu perkataan lepas tu jarak. Even kalau tengok, benda tu kalau tulis storytelling, saya akan guna penggunaan titik. Titik, lepas tu baru jarak nanti. Sebab apa? Itu fungsi dia untuk merehatkan mata. Jangan terlalu rapat baris, dia akan jadi mata orang letih dan dia malas lah aku nak baca. Aku nak baca apa yang aku tulis, dia jadi macam tu. Okey, kemudian elak rojak bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni terutamanya kalau untuk buku. Tapi dekat media sosial boleh, tak ada masalah. Kemudian jangan lewah mengarut banyak sangat. Banyak tulisan panjang, tapi nak pergi ke point dia tu, lompat sungguh. Contoh nak cerita pergi dapur. Tapi kita pun tulis dulu, pergi store, pergi bilik tidur, pergi bilik nombor 2, baru pergi dapur. Itu dia panggil lewah. Lewah ni maknanya melirik. Okey? Kemudian ada penulisan, saya kena sentuh tuan-tuan dan perempuan, kita jadi penulis. Tak kira lah tulis dekat media sosial je pun, aib kena jaga. Okey? Saya kata tulislah pasal family, tulislah pasal anak. Tapi janganlah yang aib. Okey? Janganlah aib. Cerita pasal aib suami, cerita pasal aib anak, jangan. Okey, kecuali kalau kita buat gurau dan disuka. Kalau disuka tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang buat gurau juga dengan suami yang dia baca dia ketawa. Dia kata awak ni saja nak malukan abang kan, dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya bukanlah benda tu menghiris perasaan dia. Yang disebutkan mengumpat ialah bila kita cakap tentang seseorang dan orang tu tak suka. Tapi kalau dia suka, dia terhibur, dan tak ada masalah. Okay? Even dengan anak pun tuan-tuan, saya bagi tahu yang saya ni kalau dengan anak pun saya sebenarnya hilang dah, slide balik. Okey, saya dengan anak pun saya kadang tanya dia. Okey, saya kata, boleh tak mama nak tulis pasal ni? Sebab kalau tengok pada favorite sahabat-sahabat saya, dia suka baca kisah tentang anak-anak. So dia akan sebut. Okey, dia akan tanya, saya akan tanya dan dia kata, kalau anak saya kata okey, then tak ada masalah. Right? Kemudian, boleh tak? Okey. Watak putih, lembut, mengasih. Okey, ini tak ada masalah sangat untuk media sosial. Okey. Okey, satu saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita nak dah pergi pada niat yang jelas, strategi yang jelas. Kemudian kita ada satu lagi. Tegas, betul tak? Apa masalah yang biasa orang tak nak menulis ni? Kenapa? Sebab dia rasa macam tak ada masa. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Anda tak mengaku tak? Mengaku tak rasa macam tak ada masa nak tulis? Kan? Sebenarnya saya pun tak ada masa tuan-tuan. Okay, saya pun tak ada masa juga. Ini anak saya, ada 7 orang semuanya. So boleh faham kalau ada anak kecil dia, penat dia lain. Anak besar dia penat dia lain. Anak remaja tahu je lah masalah macam-macam kan. Kita kena sentiasa berhati masuk bilik dia buat apa tu, tengah chat dengan siapa tu, tengok video apa tu. Sentiasa nak kena check. So saya memang sangat busy tuan-tuan. Dan saya juga ada tadika, bayangkan saya ada bisnes buku, terbit buku. So kita dah lah peniaga kecil-kecil, everything kita kena buat sendiri. So saya sangat sibuk tuan-tuan. Tapi itu satu benda yang saya nak beritahu. Apabila anda nak jadi penulis, anda kena tegas kepada diri. Big why kita. Kenapa aku nak tulis? Even untuk media sosial saja. Ingat kita even media sosial pun sangat penting. Kita tegas kepada diri kita. Kena lawan sifat negatif dalam diri. Contoh, nanti orang kata apa ya? Aku tulis macam ni, nanti mak kata apa? Nanti tu kata apa? Tak best dah cerita aku ni, cerita aku biasa-biasa. That is all negative. Okey, sentiasa faham akan ada orang yang mendapat manfaat daripada tulisan anda walaupun dia silent reader. Silent reader pun ramai, dia baca tulisan kita, dia dapat manfaat tapi dia diam. Dia diam saja. Kemudian bagaimana nak jaga kita punya momentum tadi untuk menulis? Sentiasa berada dalam lingkungan yang positif. Duduk dengan Puan Ati, duduk dengan Bunda Nur. Bunda Nur memang hari-hari suka menulis, jadi benda tu berjangkit. Okey, jangan duduk dalam tim yang pemalas tu tak. Kemudian, macam saya kata tadi, start menulis dan strive. Okey, itu antara yang anda perlu buat, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita benda buku informasi sebenarnya. Facebook hari-hari kita ada. You boleh tulis apa saja. Untuk media sosial. Nak tulis buku mungkin lambat lagi kan? Betul tak? Rasa macam lambat lagi lah benda no. Tak apa, tulis untuk media sosial. Saya tunjukkan buku ni, buku tebal ni, kebanyakan ni adalah tulisan saya dari media sosial saja. Okay, apabila saya mula menulis benda yang orang share, maka saya punya pengikut bertambah. Bila pengikut saya bertambah, saya ambil balik tulisan-tulisan tu.
saya bukukan. Boleh buat duit. Kan senang. 2 dalam 1. Tujuan kita untuk cari bekalan. Tapi Allah dah sebut, Nabi dah sebut, kau kejar akhirat, dunia kejar kau. So tak ada masalah. So asalnya saya nak jadi penulis ni untuk bekalan akhirat saya. Tetapi ya Allah subhanahu wa Allah beri saya yang dunia ni pun saya dapat juga. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama manfaatkan. Ini mungkin saya dapat bagi contoh sikit. Okey, ni namanya Tuan, dia penguasa bomba penguasa bomba di Wakakapai, Tuan Zulkifli Cik Noh. Dia datang program saya 1 kali je. Seminar Mega Bondeno. Saya nampak dia punya, dia sebab dia tak ada anak. Okay, dia tak ada anak, dia rasa macam down sikit lah. Rasa macam tak ada benda yang dia nak wariskan. Kemudian dia dengar waktu tu saya sebut yang pasal hadis. Anak doa, anak soleh, ilmu bermanfaat, majariah. Kemudian saya tekankan, why not you menulis? Jadi waktu tu baru dia fikir, kenapa tidak aku menulis? Tuan-tuan, dia bukan penulis. Tetapi kerana kesedaran tersebut, ada big why. Ada big why. Kenapa dia rasa dia perlu menulis? Sebab dia dah tak ada anak. Kalau tak ada apa tulisan diwariskan, sayangnya. Jadi dia mula menulis, tuan-tuan. Buku dia, subhanallah rezeki kan. Bila Allah nak buka, menteri lancarkan. Bondeno pun menteri tak lancarkan. Tapi Tuan Zul, menteri datang dan lancarkan buku Abang Bomba Sayang Kamu. Subhanallah. Jadi kat sini tuan-tuan nak bagi tahu, once you ada niat yang betul, jaga betul-betul, insya-Allah lorong tu akan sentiasa terbuka. Jangan katalah aku tak tahu nak tulis apa. Aku tak pandai menulis. Jangan buang. Ambil saya sebagai satu panduan bahawa Bondeno memang tak pandai menulis. Tetapi apabila Allah nak buat, kun fayakun saja. Subhanallah. Okay? Jadi tak nak lagi ada isu tentang bolehkah aku menulis? Tak boleh tulis buku, kokoklah kita mati dulu ke, wallahualam. Tetapi jaga media sosial kita, cuba untuk tulis sesuatu yang bila kita mati saja, orang akan melawat media sosial kita. Betul tak? Kita mati saja, orang akan pergi dekat Facebook kita. Tuan-tuan, betul kan? Kalau katakan Bondeno mati, orang akan terus pergi menderu kat Facebook Bondeno. Apakah tulisan terakhir Bondeno? Contohlah, kan? Dekat situ, kalaulah saya tulis benda baik-baik yang menghibur ke hati orang, yang menggembirakan orang, yang memberi manfaat kepada orang, masa tu pahala saya masih masuk. Walaupun nafas saya dah terhenti. Jadi so why not? Hari ni Allah bagi kita nyawa lagi kan? So why not? Kita tuliskan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada orang. Saya kata memberi manfaat ni, it's not that only cerita sedih. Okay? Semua orang boleh menulis, kita semua ada cerita masing-masing, semua orang ada kepakaran masing-masing. Walaupun benda yang kecil saja. Baik, saya rasa setakat itu saja kot perkongsian saya pada hari ini. Tak sempat ni Puan Ati nak tanya soalan sangat. Saya dah sempat jawablah sikit-sikit. Okey, mungkin saya serahkan balik pada Puan Ati kita untuk seterusnya. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak atas sebarang kekurangan. Okey, terima kasih Bonda. Sebenarnya Bonda pun dah jawab banyak soalan daripada ruangan chat. Cuma ada satu soalan yang bertanyakan tentang macam mana kalau penulisan di ataupun video di YouTube ataupun LinkedIn, macam tu biasa pensyarah lah. Jadi Bonda ada pandangan tak? Video macam mana tu maksudnya? Kalau penggunaan media sosial melalui YouTube. Tapi ini penulisan kan? Ni dia macam ni. Kalau YouTube sebagai media sosial juga sebenarnya. Tetapi tuan-tuan, kalau kita nak faham, YouTube sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Bila kita Google saja, YouTube naik dulu. Betul tak? Kalau type saja Bondeno, maknanya akan keluar video-video Bondeno di YouTube. So YouTube sangat penting. Kalau you empty, you nak naikkan you punya image, YouTube dulu. Banyak-banyakkan video. Video yang menarik lah. Buatkan short film dan sebagainya. Saya sendiri terlibat sebagai pengarah short film. Okay? So dekat sini kita kena faham, it's not only penulisan, tetapi video-video pun sangat bagus sebenarnya. Sebab benda tu pun kekal juga, betul tak? Macam contohlah kita tengok, almarhum ni Aziz, lama dah meninggal dunia kan? Tapi macam hidup lagi je. Hari-hari kita boleh tengok di YouTube, dia punya video-video dia. Datuk Ismail Kamu, siapa lagi? Datuk Harundin. Saya dengar macam dia hidup je lagi, tak rasa pun dia mati. Sebab apa? Benda-benda video. Video lebih kuranglah macam penulisan tadi. Okay? Okey, terima kasih banyak-banyak Bonda. So saya selaku wakil setia bagi khusus penulisan berkesan di media sosial kali ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas perkongsian dan ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Jadi kami pun mohon maaf juga atas sebarang kekurangan sepanjang sesi ini. Saya sebenarnya hari ini memang pertama kalilah kita buat online di pejabat. Okey.
Okey, saya rasa memang kita tutuplah ya, tutup majlis ini sebab soalan-soalan pun dah banyak dijawab dan saya berharap warga UMT khasnya mendapat banyak manfaat dan mungkin selepas ini kita rasa memang ramailah Facebook page UMT jabatan-jabatan ataupun Facebook personal warga UMT, dia akan ada dah tahu dah apa yang matlamat kita menulis di FB ni, insya-Allah semuanya baik-baik Jadi saya benda Noh ada lagi terakhir. Tak ada, saya cuma nak bagi tahu itulah. Jangan lupa ada masa sikit lagi ni Tuhan beri kat kita yang mungkin berakhir tapi bila masa, tuan-tuan tolonglah write down something. Walaupun benda tu sekadar sebaris hadis, tapi kita mati, orang baca kita dapat pahala. Tolong hargai peluang nyawa ni. Allah bagi ni. Dan tuan-tuan bukan saja-saja Allah bagi tuan-tuan kita berada dalam majlis ilmu ni nak dengar Bunda Noh ni atau siapa-siapa bercakap ni. Tapi sekiranya rasa tersentuh hati betul lah apa Bunda Noh cakap, maka tolong buat. Okay, start sharing. Okay, semua page, semua personal kita punya, semua kita dah nampak apa manfaat dia kepada akhirat kita. Yang bab dunia tu, itu bonus-bonus je lah. Okay, tapi untuk akhirat kita keep sharing. Dan jangan lupa, media sosial memang nak santai. So kalau you buat iklan ke apa ke, you kena guna ayat yang santai. Tolong buanglah yang apa orang kata, yang akademik ni. Siapa yang perlu jaga page ialah orang yang kelakar. Orang yang perlu jaga page ialah orang yang kelakar yang kalau dibuat ayat kan sempoi-sempoi je. Itulah baru orang suka follow page tersebut. Kalau rasa macam akademik sangat, orang tak nak dah zaman sekarang ni. Okay, sangat, you punya reach sangat rendah. So, kena make sure, okay, kita punya page, biar jadi macam siakap keli ke apa kan. Tapi orang suka follow. Jadi, dalam 3 yang santai, 1 tu yang ada info, ada iklan untuk UMT. Tak ada masalah lah orang tetap follow juga sebab ada 3 benda yang kelakar dengan ni. Ataupun 3 benda yang kata santai-santai. Jadi, kat situlah saya harap mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada hari ini dapat beri manfaat kepada warga UMT dan sekali lagi saya mohon maaf di atas sebarang kekurangan untuk sesi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.